Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita diberikan peluang untuk berjumpa sekali lagi pada pagi ini. Kalau biasanya hari-hari kerja saya hantar anak, so hari ini hari Sabtu. Alhamdulillah hari Sabtu hari sepatutnya saya ada kelas. Saya sebagai pelajar Dijab Diploma Agama Syar'i. Tapi hari ini dah masuk dalam cuti SEM. Jadi Alhamdulillah ada masa sikit kat rumah. Alhamdulillah. So tajuk kita yang kita nak sembang-sembang hari ini ialah PRU15 masih lagi hangat dibicarakan. Okay. Dan saya nak kaitkan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak pula. Adik-adik, tak kira adik-adik ke siapa-siapa, anak-anak ke sahabat-sahabat ke, kan? Abang-abang, ayah-ayah ke, insya-Allah. So, secara umumnya, setiap orang dia akan berusaha untuk melakukan apa saja untuk dapatkan apa yang dia nak dalam kehidupan. Cuma, seperti mana yang kita tahu bahawa tak ada semua benda yang kita nak dapat dalam dunia ni, dan yang kadang-kadang yang kita nak tak dapat. Sebab apa? Sebab segala-galanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kalau nak cerita, kalau nak cerita sedikit apa yang saya nak dalam kehidupan saya ni, sebenarnya saya nak jadi jutawan. Saya nak jadi jutawan. Okey, dan saya telah berusaha sedaya upaya, orang kata bekerja keras mati-matian orang kata, sebab nak capai matlamat nak jadi jutawan. Sejak daripada mula saya belajar kerja lepas grad daripada Universiti Azhar sekitar 1990 1990. Okey, saya dah berusaha, dah terlibat dengan perniagaan, masuk Syakli, keluar duit masa tu sampai 5,000 RM. Masa tahun 1990 tu dah duit gaji masa tu baru 1,100. Okey, mula kerja dekat UIA, tapi masa tu dah keluarkan duit sebanyak RM5,000 guna apa? Guna duit kad kredit. Okey. Jadi buat bisnes, dan leader saya pun yang hebat-hebat kebanyakannya memang jutawan. Okey. Buat tak jadi. Lepas satu MLM saya masuk, lepas masa tu Syakli. Lepas Syakli saya masuk For Life saya bersama dengan seorang leader juga yang sangat terkenal. Okey, kalau siapa yang berada dalam For Life, ni baju For Life saya pun pakai baju For Life, tapi dah tak terlibat secara langsung lah. Okey, For Life saya ada leader yang sangat hebat, Puan Syaridin, asal daripada Singapura, dan income dia bulanan pun lebih kurang 1 juta lah sebulan, sebab dia punya rangkaian seluruh dunia ada. Okey. Okey, dan saya pernah dihantar ke Sabah. Hampir seluruh Sabah saya pusing pergi jumpa orang itu, orang ni, kemudian buat appointment, kemudian buat talk dan sebagainya, tapi masih juga tidak berjaya untuk menjadi jutawan. Okey. Kemudian melompat daripada MLM, melompat pula masuk masuk takaful, etika. Etika ni saya ingat saya dah 3-4 kali saya masuk keluar. Bukan setakat etika saja, saya masuk Pro BSN, saya masuk takaful national. Okey. Dan bagai-bagailah usaha, dan leader saya pun sangat hebat. Leader saya dalam etika takaful masa saya mula masuk tu Encik Daniel Abdullah. Kalau orang dalam etika kenal lah, memang antara top leader. Income dia pun lebih kurang 1 juta satu bulan. Dahsyat. Jadi leader saya semua hebat. Cuma saya dah buat macam-macam usaha untuk jadi jutawan, tapi tak dapat. Okey, persoalannya kenapa tak dapat? Saya dah kerja hebat, dah buat macam-macam tapi kenapa tak jadi? Okey, mudah je. Jawapannya adalah kerana memang saya belum setakat ini ditulis oleh Allah SWT sebagai seorang jutawan. Dah usaha. Kalau saya tunggu nak jadi jutawan, memang confirm tak jadilah, sebab tak ada usaha kan. Tapi kita dah berusaha, maknanya macam-macam jenis, dan sekarang ni saya terlibat dengan quantum metal. Harapan juga untuk menjadi jutawan lah. Okey, bila sebut pasal jutawan ni, mungkin ada sebahagian daripada kita yang membayangkan, bila jatuh cawan boleh hidup dalam keadaan mewah, boleh pakai Lamborghini, contohlah kan. Tapi itu bukan matlamat saya. Mungkin sebab saya ni dah umur, dah dekat-dekat pencen, orang kata apa dia, kubur kata mari, dunia apa ni kata pergi kan. Contohnya macam itulah. Jadi keinginan untuk bermewah-mewah tu sudah sebenarnya tidak ada bagi saya, sebab saya nak
supaya saya mati nanti saya masih lagi meninggalkan legasi yang bagus, perkara-perkara yang baik, yang mana bila kalau kita kaya, insya-Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang suci, niat yang ikhlas untuk membantu, maka itulah sebenarnya hasrat dan keinginan saya. Saya pernah cakap dengan pelajar-pelajar saya, kalau saya jadi jutawan, apa saya buat, seantaranya saya nak create satu dipanggil student kitchen. Ini niat saya. Student kitchen ni buat kerjasama dengan universiti bagikan tempat, so kita akan supply mana barang-barang, sediakan peralatan untuk memasak, dapur, periuk, pinggan mangkuk dan sebagainya. Okey, itulah yang saya niat. Jadi kalau sahabat-sahabat ada modal, ada duit untuk dibelanjakan, maka boleh bersama-sama kita membuat projek student kitchen dekat USIM. Okey. Maknanya kita buat student kitchen ni, maknanya kita akan supply barang-barang mentah setiap hari dekat student kitchen ni. Kemudian pelajar akan memasak dan dah masak, dia orang masak sendiri, kemudian dia akan agih-agihkan kepada mereka yang layak lah. Jadi kita tak boleh bagi semua, okay? Sebab perlukan modal yang sangat besar. Okey, contohnya. Jadi kita dengan student kitchen ni, maksudnya pelajar masak dan dia akan bagi agihkan pada pelajar-pelajar yang contohnya yang B40 kan, kita bagi mereka yang dalam golongan yang tersebut yang perlukan makanan kan, contoh perlukan bantuan. Jadi itu sebab kenapa saya nak kaya. Saya nak mengamalkan ataupun mengaplikasikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Okey. Setiap maknanya manusia yang baik itu ialah manusia yang boleh memberikan manfaat yang lebih banyak kepada manusia. Lagi banyak manfaat kita bagi kepada manusia, lagi baik, lagi tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di sisi manusia. Walaupun kita bukan nak mencari pujian manusia dan sebagainya, tapi memang itu hakikat yang akan berlaku bila kita bantu orang. InsyaAllah orang akan menyanjungi kita walaupun itu bukan matlamat kita, ya. Baik. Hidup Zahid. Hidup Zahid. Okey sahabat. Okey. Tak apa, nanti kita komen bab hidup Zahid ni. Jadi saya nak cerita kat sini sahabat-sahabat. Dalam kehidupan kita ni, ini fakta yang kita kena terima walaupun kita suka walaupun tak suka. Kenapa? Apa saja yang kita buat hari ini, usaha-usaha kita tu tidak menjamin maknanya kita dapat memperoleh apa yang kita nak. Okey, artinya itu fitrahnya manusia yang dijadikan oleh Allah SWT, memang macam tu. Tak ada benda yang kita nak semua dapat. Okey, ada benda yang kita tak nak, itulah yang dapat. Okey. Okey, jadi itu fakta dia. Jadi bila kita memahami keadaan ini, jadi apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita sahabat-sahabat, maka kita kena terima dengan redha, kerana itu sebenarnya adalah ketetapan Allah SWT. Baik, jadi berdasarkan pada cerita saya tadi, bahawa kita dah usaha, kita dah buat macam-macam jadi tetapi akhirnya yang Allah Taala nak itulah yang akan berlaku. Dan inilah yang berlaku sekarang ni dalam apa yang kita bincang hari ni, berkaitan dengan pilihan raya yang lepas kan. So pilihan raya tu artinya usaha kita. Betul? Ada sahabat-sahabat, semalam saya tanya dekat dalam kelas saya, ada lebih kurang 20 orang pelajar dalam satu kelas. Semalam saya ada buat tutorial, ada 2 kelas, 40 orang lah semua. Okey, saya memang biasa kalau ada isu-isu yang hangat yang berlaku di luar, maka saya akan bawa perbincangan dengan para pelajar sebelum memulakan pengajian. Sebab itu sebahagian juga daripada kita punya task lah, kita punya role ataupun peranan yang perlu kita mainkan sebagai seorang pensyarah, bukan pergi mengajar saja kan. Jadi saya tanya pelajar, okey, siapa yang happy Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri? Satu orang pun tak angkat. Pelajar-pelajar saja 40 orang, ada 2 kelas 40 orang, seorang pun tak angkat tangan mengatakan mereka suka gembira apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, bagi saya itu adalah satu perkara yang normal, tetapi ia adalah menggambarkan bahawa dekat universiti, khususnya kalau dekat USIM lah, boleh dikatakan memang majoriti pelajar adalah mereka yang menyokong Perikatan Nasional. Itu yang saya boleh katakan berdasarkan survey yang saya buat dalam kelas saya sendiri. Okey, tapi itu adalah satu perkara normal kerana para pelajar ni dia membaca dan dia terlibat banyak dengan sosial media, dan kita tahu dalam sosial media ni banyak perkara yang sebenarnya tidak betul pun, yang merupakan fitnah, tapi para pelajar ni kurang mahir dalam meneliti berita-berita, dan kadang-kadang mereka itu tidak tidak matang untuk membuat keputusan
keputusan. Mungkin satu video yang menuduh contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel itu sudah cukup untuk menjadikan mereka berpegang dan membuat keputusan dalam pengundian. Mungkin itu kerana mereka tidak ada pengalaman, baru first time mengundi dan mudah dipengaruhi oleh media sosial dan sebagainya. Tapi itu adalah satu perkara yang normal. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Jadi bila kita berbalik kepada apa yang saya sebutkan tadi, kita dah berusaha macam-macam, kita dah mengundi, kemudian bila dah mengundi, kita nak bila kita mengundi orang yang menyokong Pakatan Harapan nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang yang menyokong PN nakkan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri kan. Kemudian orang yang menyokong BN nakkan Datuk Ismail Sabri menjadi PM. Tapi akhirnya setelah kita buat segala itu, akhirnya apa yang ditentukan itulah yang berlaku. Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itulah yang berlaku. Artinya kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, mau tidak mau, walaupun kita suka, kita tak suka, kita kena terima dengan hati yang terbuka kerana itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu kehendak Allah SWT. Mustahil, sahabat-sahabat, mustahil ada sesuatu yang berlaku walaupun sekecil-kecilnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Artinya walaupun satu helai daun yang gugur ke bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sehelai daun. Ini adalah satu perkara yang besar. Politik negara adalah satu yang besar. Kepimpinan adalah satu yang besar. Kabinet-kabinet adalah satu besar kerana mereka itu boleh mencorak hala tuju negara kan. Jadi sebab itulah benda besar. Kalau benda kecil pun Allah Taala yang menentukan, apatah lagi benda yang besar begini. Jadi kita kena terima hakikat bahawa ini adalah ketentuan Allah SWT. Siapa yang mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, orang kata kitalah pengundi agung. Tak. Itu adalah sebagai satu bentuk, orang kata, formality sahaja. Itu adalah satu bentuk usaha yang kecil sahaja. Sebab kita hanya, orang kata, sekadar berusaha. Bahkan sebenarnya kita kena faham bahawa sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim dilahirkan ke dunia pun, bila dilahirkan ke dunia pun dia dah telah tercatat pada hari Jumaat yang lepas dia akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dah. Sebab setiap anak yang dilahirkan tu dah lengkap semua apa yang berlaku dalam kehidupan dia, sama ada dengan rezeki dia, hidup mati dia, dia jadi PM ke, semua telah memang tertulis di sisi Allah SWT, dan dia pasti akan berlaku dan tidak ada siapa pun yang boleh menghalangnya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan apa dia? Nabi sebutkan bahawa lau ijtama'an nas wal jin. Ini lebih kurang dia punya matan, tapi tidak tepatlah, lebih kurang maksudnya fi ma'nahu. Okey, ala an yadurruka la yadurruka illa ma katabahu Allah. Ma katabahu Allah laka, kata Nabi SAW. Maknanya kalau sekiranya berhimpun manusia dan jin untuk memberi manfaat kepada kamu, tidak mungkin akan dapat mereka memberi manfaat kepada kamu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Begitu juga kalau ijtama'an nas wal jin ala an yadurruka la yadurruka illa ma kataballahu lak. Kalau sekiranya manusia dan jin berhimpun, berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, dan mereka tak mungkin dapat memberikan apa-apa kemudaratan kepada kamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi merepeklah kau pagi ni. Okey, tak ada masalah. Merepeklah. Apa yang saya baca ni adalah hadis-hadis Nabi SAW. Okey, kalau kamu nak kata saya merepek kerana baca hadis, kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengapa, tulislah apa yang nak tulis. Alright, sebab setiap orang jangan fikir apa yang kita tulis tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dicatat oleh para malaikat. Okey, sahabat-sahabat, nak kutuk nak apa pun, okey, tak ada masalah. Tetapi kalau anda seorang yang Islam, seorang yang beriman, tolong jaga akhlak, sebab semuanya akan ditulis oleh Allah SWT. Nanti saya risau di akhirat nanti merangkak-rangkak cari saya minta maaf. Tolong jaga sikit. Nak komen, nak bagi pandangan, no problem. Nak bincang, okey, kita boleh bincang, insyaAllah. Tidak ada masalah. Sebab setiap orang ada hak untuk membuat pilihan, okey, berdasarkan kepada apa yang dia faham. Okey, saya faham dengan cara saya, dan saya bila ditanya, pelajar saya tanya, kenapa Abi
sokong PH. Okey, bagi saya beginilah. Dalam menentukan yang mana kita nak sokong, dia berdasarkan kepada ilmu yang kita ada, maklumat yang kita ada. Okey, dan saya orang agama. Saya ada ilmu sedikit sebanyak, alhamdulillah, dan saya tahu apa yang halal, apa yang haram. Okey, dan saya pesan pada pelajar-pelajar saya, antum you all semua nak berpegang, nak menyokong mana-mana, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kerana itu hak peribadi masing-masing. Okey, tetapi kita kena faham satu perkara. Kalau sekiranya kita nak menyokong mana-mana pihak, pastikan apa yang kita sokong itu asasnya adalah al-haq, kebenaran, bukan atas dasar emosi, bukan atas dasar sentimen tertentu, bukan atas dasar ketaksuban. Tak, kita melihat kebenaran. Saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana pada saya nampak beliau adalah seorang yang ada kaliber, dia ada pengalaman yang banyak sebagai Menteri Keuangan dan rekodnya sangat bagus. Okey. Dan ada juga pelajar tanya, oh dalam tu ada DAP. Okey. DAP ni non-Muslim. Okey. Kita tengok dari sudut Islam, sahabat-sahabat. Nabi SAW, kita tengok macam mana Nabi treat orang yang bukan Islam. Adakah Nabi sentiasa memerangi mereka? Jawapannya tidak. Okey, masa perang, yes, Nabi perang habis-habisan dan ramai yang telah dibunuh, orang kafir telah dibunuh, tapi dalam keadaan biasa, keadaan aman, orang yang bukan Islam diberikan perlindungan yang sangat istimewa, sama haknya macam orang yang Islam juga. Contoh, kalau kita tengok dalam hukum syarak, kalau sekiranya seseorang Islam, dalam sebuah negara Islam ni, cerita dalam negara Islam. Kalau satu orang yang Islam dalam negara Islam yang mengamalkan hukum Islam secara sepenuhnya, hudud, kisah dan sebagainya. Kalau seorang Islam membunuh orang yang bukan Islam, yang disebutkan sebagai kafir zimmi. Kafir zimmi ni apa dia? Kafir zimmi ni ialah seorang yang bukan Islam, yang berada di dalam negara Islam. Okey, yang berada dalam negara Islam. Jadi kena faham konsep kedudukan orang yang bukan Islam dalam Islam, antum you all semua kena faham, barulah boleh bercakap. Okey, kalau guna sentimen Melayu sampai bila tak selesai masalah, sebab Melayu tidak boleh ditukar, Cina tak boleh ditukar. Okey, kedudukan mereka tak boleh ditukar. Tapi kena tengok dari sudut Islam. Macam mana Islam? Macam mana Nabi ajar kita untuk treat, untuk layan orang-orang yang bukan Islam ini? Adakah Nabi sentiasa berperang dengan mereka? Tidak. Adakah Nabi sentiasa membenci mereka? Tidak. Adakah Nabi sentiasa mengutuk, menghina mereka? Tidak. Okey, itu Nabi. So kita nak ikut siapa? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut kita punya pemimpin yang kadang-kala memberikan kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan hukum syarak? Okey, nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Kalau ulama betul, kita ikut, tak ada masalah. Kalau apa yang dibawa oleh ulama itu maknanya selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi, okey, kira on, kita ikut. Tapi kalau ulama bawa satu pandangan yang bercanggah dengan Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan apa yang diajar oleh Nabi, maka kita kena tolak ulama tersebut. Itu bukan ulama, itu ular dalam semak. Okey. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, okey, kalau kita lihat dalam hukum syarak pun, okey, maksudnya orang-orang yang bukan Islam, jangan panas pula. Okey, orang-orang yang bukan Islam yang berada dalam negara Islam, kalau sekiranya orang Islam membunuh yang bukan Islam di bawah kerajaan Islam, ni bukan ini cerita tentang hudud, tentang hudud. Okey, apakah hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang Islam yang membunuh orang yang bukan Islam di dalam negara Islam? Pertama, hukumnya disebutkan ulama adalah haram hukumnya. Haram, tak boleh, berdosa bunuh orang yang bukan Islam. Itu undang-undang Islam, itu undang-undang Islam. Kemudian apa hukuman yang akan dikenakan kepada mereka yang membunuh orang yang bukan Islam, orang kafir zimmi ni? Okey, kafir zimmi, saya ulang sekali lagi, kafir zimmi adalah seorang yang tidak beriman, yang kafir tetapi duduk di bawah pentadbiran agama Islam dan mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan yang ada dalam negara. Mereka tidak bangkit mengangkat senjata nak cuba menjatuhkan negara Islam. Kalau mereka bangkit menggunakan senjata, menggunakan kekerasan, okey, dan cuba menjatuhkan negara Islam, maka kategori mereka tadi kafir zimmi sudah bertukar menjadi kafir harbi. Dan kalau mereka itu kafir harbi, maka mereka itu wajib dibunuh. Masa itu baru bunuh. Bila angkat senjata, bila gunakan kekuatan dan sebagainya, guna ketenteraan, membunuh dan sebagainya, barulah pada masa itu barulah mereka itu dinamakan kafir harbi yang boleh diperangi. Okey, sekarang ni kita tengok.
orang yang bukan Islam hari ini, tak kisahlah DAP ke, MCA ke, Gerakan ke, mereka semua dalam kategori orang yang kafir dan tidak beriman kepada Allah SWT. Okey, adakah mereka ini dianggap sebagai kafir harbi? Ulama menyebutkan kafir harbi inilah kafir yang mengangkat senjata menentang Islam dan cuba menjatuhkan Islam. Okey, membunuh umat Islam dan sebagainya, itu baru kafir harbi. Tapi hari ni kita tengok Cina-Cina, okey maaflah, bukan rasis orang yang bukan Islam hari ini, tak kisahlah sama ada apa saja bangsa mereka, tidak ada masalah. Adakah mereka ini boleh dikatakan sebagai kafir harbi? Jawapannya tidak, berdasarkan pandangan ulama. Okey, berdasarkan pandangan ulama, boleh baca, boleh rujuk mana-mana kitab. Orang yang kafir berada dalam negara Islam, kita kalaulah kita boleh terima Malaysia ni sebagai sebuah negara Islam, okey, maka mereka itu melakukan sesuatu mengikutkan lunas undang-undang yang ada. Okey, sekarang ni ada tak orang-orang yang katalah you all semua benci sangat, marah sangat DAP, adakah DAP mengangkat senjata dan membunuh orang Islam, cuba menjatuhkan kerajaan yang sah melalui keadaan-keadaan yang salah, menggunakan kekerasan senjata dan sebagainya? Jawapannya tidak. So kalau tidak, mereka tidak boleh diletakkan di dalam kategori kafir harbi. Bila tidak kafir harbi, maka mereka menjadi kafir zimmi. Bila mereka kafir zimmi, mereka tidak boleh diapa-apakan. Mereka hendaklah beri hak yang sama dengan orang Islam. Bunuh mereka, orang yang membunuh boleh dikenakan hukuman qisas. Mencuri harta orang yang kafir zimmi ini boleh dikenakan hukum potong tangan, sama macam orang Islam mencuri daripada orang Islam. Jadi itu hak-hak orang Islam, hak-hak orang yang bukan Islam di dalam negara Islam. Okey? Jadi atas asas apa kita nak memerangi mereka? Atas asas mereka apa nak kita katakan mereka ini sebagai musuh Islam dan sebagainya? Okey? Sebab kita berada dalam sebuah negara yang memangnya okey, satu yang saya nak tanya, siapa hantar Cina-Cina ataupun orang India yang bukan Islam ke negara kita? Okey, mungkinlah kita kata penjajah bawa sebagainya masa mula-mula sebelum kemerdekaan dan sebagainya, sebagai pekerja, sebagai buruh dan sebagainya, dan bagai-bagailah dan orang-orang Cina diletakkan di kawasan bandar, orang-orang India contoh diletakkan kawasan estate. Itu cuma adalah orang kata sebagai formality saja. Kalau kita anggapkan yang dia bias, itu adalah peraturan Allah Taala nak buat. Walaupun British bawa betul, tetapi hakikatnya apa dia? Hakikatnya siapa yang bawa sebenarnya? Itu adalah cuma orang kata asbab-asbab yang kecil saja. Sebenarnya memang Allah Subhanahu Taala lah yang meletakkan mereka itu di dalam tanah air kita dekat Malaysia ini, dan tidak ada siapa yang boleh menafikan itu. Okey, sebab kita manusia ni cuma berusaha melakukan apa yang kita nak, tetapi akhirnya yang Allah Ta'ala tentukan itu berlaku. Okey, sekarang apa hak kita? Allah Ta'ala dah tentukan bahawa sifulan-sifulan, yang Muslim, yang tak Muslim, yang Cina, yang India, yang Sikh, yang Bengali, semuanya berada dekat di Malaysia. Siapa yang tentukan? Adakah kita? Adakah Inggeris? Betul, Inggeris bawa itu sebagai satu bentuk kaedah. Kaedah saja. Okey, kaedah. Artinya kita buat, kita berjaya. Kita berjaya mungkin sebahagian daripada usaha kita, tapi ada orang tak berusaha pun dia boleh dapat. Contohnya, okey, ada yang kita berusaha mati-mati, macam saya sebut tadi. Saya berusaha nak jadi jutawan dah berpuluh tahun, 20, 30 tahun saya berusaha, bekerja untuk jadi jutawan. Tak jadi jutawan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak menentukan. Jadi Cina, India, Bengali, Iban, semuanya itu adalah manusia-manusia yang ditentukan oleh Allah SWT sejak azali untuk berada dekat Malaysia. So apa hak kita untuk menolak hak mereka? Okey? Kalau semua orang mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Malaysia, contoh negara kita, maka tidak ada masalah. Biarkan mereka untuk hidup, berikan hak kepada semua pada mereka dengan hak yang sama. Alhamdulillah kita dekat Malaysia ni ada hak-hak keistimewaan orang Melayu. So itu adalah satu bentuk keistimewaan. Tapi adakah kita nak menggadaikan ataupun kita nak menafikan hak-hak orang yang bukan Islam? Itu adalah salah dan bercanggah dengan hukum syarak. So kita nak cerita pasal apa-apa pun, sahabat-sahabat, jangan lupa bawa dia segala isu itu pada hukum Allah SWT, kerana segala-galanya kita tidak boleh keluar daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik, sahabat, saya nak cuba jawab beberapa perkara. Okey, tak kebas mulut ke? Alhamdulillah setakat ini Allah Ta'ala bagi kesihatan, tak kebas. Okey, jadi kalau sahabat kebas tu, tak ada masalah lah, carilah ubat. Alright, jadi kita sahabat-sahabat, kita banyak bercerita tentang orang kata
perkara-perkara yang berkaitan on the surface. Di atas zahir kita biasa bila berlaku apa-apa kita tengok manusia. Apa bila berlaku tengok makhluk. Sebenarnya kita pertamanya apa yang berlaku mula-mula kita kena rujuk terus pada Allah SWT. Itu asas dia. Jadi masalahnya hari ni contoh kita drive kereta pagi-pagi drive. Kita seorang pemandu yang sangat hebat lah, seorang yang sangat berhati-hati, jaga speed limit. Okey, kita memang insya-Allah kalau kita cara drive tu kita yakin memang tak akan berlaku aksiden. Baik, alhamdulillah kita tak langgar orang tapi tiba-tiba bam belakang orang langgar kita. Okey, sekarang ni apa tindakan kita? Okey, kita akan marah kat dia, kita akan maki dia, kita akan turun tumbuk dia, gocoh dia. Orang Kelantan kata, okey, ataupun kita dengan tenang, okey, berkata dan terus berhubung dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sepatutnya. Apa saja yang berlaku kita rujuk kepada Allah Ta'ala dulu. Mula-mula sekali rujuk kepada Allah. Ya Allah, ini adalah ketentuan kamu. Aku dah berjaga-jaga, aku dah berhati-hati. Bawa speed limit pun memang always below the speed limit. Drive, jangan sangat berhati-hati. Tak ada bercakap dengan telefon, tak ada. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang baru memandu dia bercakap pun tak. Bercakap tak, sebab kalau bercakap dia akan hilang dia punya konsentrasi dia. So dia tak bercakap pun. Bawa drive macam itu, mula-mula saya drive kereta lah, drive kan. Tak bercakap pun, takut hilang konsentrasi kan. Okey, tiba-tiba bam langgar. Okey, sekarang kita nampak zahirnya macam dia lah yang menjadi penyebab. Betul, dari sudut zahirnya nampak dia penyebab. Tapi siapa yang hantar dia? Siapa yang telah mentakdirkan, telah menetapkan bahawa akan berlaku pelanggaran itu pada hari ini, pada saat ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam apa saja yang kita buat, bila kita mengundi, okey, siapa yang hari tu kita bising kan, bila UMNO bila Barisan Nasional push untuk ada bubar ke parlimen, memang kita ramai sibuk bising. Saya pun bising juga, apalah nak buat pilihan raya masa hujan apa semua macam. Tapi Allah Taala takdirkan ia berlaku. Manusia ni merupakan asbab-asbab. Allah Ta'ala dah letakkan perancangan-perancangannya yang wajib dan pasti akan berlaku. Akan datang kita tak tahu apa akan berlaku. Tapi apa yang berlaku hari ini adalah sebagai satu perkara yang telah pun ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah SWT sejak azali lagi. Sebelum dunia ni dijadikan, Allah Ta'ala dah ada peraturan dia, dah ada semua. Arti orang kata orang tu plan dia. Yang plan tu bukan plan macam kita ni plan tapi tak jadi. Tapi plan Allah tu wajib berlaku. Itu kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah tentukan hari ini saya bercakap. Bahkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saya semuanya telah tertulis di azali. Okey? Sejak Allah Ta'ala dah tahu apa yang saya akan cakap. Walaupun sebab saya tak fikir apa saya nak cakap, saya akan cakap terus je apa yang keluar daripada mulut saya berdasarkan akal fikiran yang ada, idea yang ada, saya akan keluar. Tapi semuanya inilah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat, apa saja yang berlaku, sama ada ia berbentuk keduniaan atau berbentuk keakhiratan, segalanya kena letakkan Allah Ta'ala sebagai rujukan kita. Okey, mulakan Allah Ta'ala. Okey, bila berlaku pilihan raya, okey, maka kita kata sebelum berlaku kita boleh usaha macam-macam. Kita boleh menolak, kita boleh menentang. Kita contoh ada sebahagian MPs yang hantar surat kepada Agong, maknanya supaya Agong menolak pembubaran parlimen. Tapi ia berlaku. Bila berlaku, kita tahu inna lillah. Itu Allah Ta'ala yang menentukan. Manusia ni cuba berusaha. Manusia cuma boleh berusaha, tetapi yang menentukan segala apa, sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besarnya adalah Allah Ta'ala yang menentukan. Kita usaha wajib, yes. Sebagai manusia kena usaha. Sebab kalau kita tak usaha, kita tunggu je, memang tak jadi. Contoh nak pilih pemimpin. Kita tunggu, tak mengundi, tak apa, memang tak dapat lah. Jadi setiap orang telah pun berusaha. Semua orang telah pun berkempen dengan begitu hebat. Kemudian orang kata sampai bilion-bilion duit habis kan, contohnya kan. Kemudian ada yang menggunakan berbagai jenis kempen. Ada yang berkempen secara gentleman, ceritakan kebaikan-kebaikan apa yang akan diberikan pada rakyat. Tapi ada juga yang fitnah, ada menaburkan menggunakan berbagai kaedah yang memfitnah. Ada macam tu. Okey? Tapi itu usaha yang dilakukan oleh manusia. Kemudian setiap orang yang melakukan perkara yang bercanggah dengan hukum Allah, maka dia akan hadapilah di akhirat nanti. Okey, baik. Kita dah usaha. Tapi sama juga dengan bila kita dah mengundi, kemudian keputusan dah keluar, tak ada mana-mana parti, mana-mana gabungan yang boleh membentuk kerajaan, akhirnya yang di-Pertuan Agong terpaksa campur tangan. Bila campur tangan, maka terbentuklah
kerajaan yang disebutkan sebagai kerajaan perpaduan. Tu kat belakang tu. Kerajaan Perpaduan Nasional 2022 telah pun diisytiharkan ataupun telah diumumkan semalam oleh PM. Okey. Baik. Jadi kita buat berdasarkan pada apa yang kita nak, apa yang kita fikirkan, apa yang kita nak. Tapi akhirnya kita tidak kita kena kembalikan kepada Allah SWT, kerana tidak mungkin berlaku apa-apa dalam dunia ni kecuali dengan izin Allah SWT. Sekarang ramai yang tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Okey, buktinya kita tengok dalam pengundian lah. Kalau kita campur semuanya majoriti yang selain daripada Pakatan Harapan, memang majoriti. Kalau mereka bergabung, memang mereka lah yang sepatutnya dapat menubuhkan kerajaan. Tapi oleh kerana mereka tidak mahu bergabung, maka PH bergabung dengan Barisan Nasional dan juga GPS dan berbagai-bagai parti kecil lagi, Warisan dan sebagainya. Maka akhirnya dengan izin Allah, bukan berlaku tanpa dirancang oleh Allah. Semua ni adalah perancangan Allah Ta'ala, dan manusia merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku dan tidak ada siapa boleh menghalangnya. Memang tertulis sudah di azali bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti menjadi Perdana Menteri, sebab itu memang tertulis di sisi Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat, bila PM dah memerintah, dah dilantik jadi Perdana Menteri, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dilantik sebagai Perdana Menteri, artinya itu ketetapan Allah SWT. Memang dia nak, memang dia usaha. Tetapi adakah usahanya boleh menghasilkan apa yang dia nak? Tak semesti. Berapa ramai orang, macam saya sebut tadi, usaha nak jadi jutawan tapi tak jadi jutawan. Ramai orang berusaha nak jadi menteri, tak jadi menteri. Ramai orang nak Dr. Mazli Malik contohnya sebagai Menteri Pendidikan balik, dilantik sebagai senator, tak naik. Orang nak contohnya KJ sebagai Menteri Kesihatan, tak naik. Orang nak Dr. Zulkifli sebagai Menteri Kesihatan, tak naik. Naik orang lain. Bila naik orang lain, bila dah diputuskan, telah di-announcekan, telah diumumkan, maka kita kena redha, kerana itu sebenarnya adalah ketetapan Allah SWT. Orang tak nak Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi nak buat macam mana? Itu ketetapan Allah. Memang ramai yang tak suka. Saya sendiri pun personally tidak suka. Sebab kita tak nak lah dalam kabinet itu ada orang-orang yang terlibat dengan kes-kes jenayah, kes rasuah yang masih lagi berjalan, dia punya proses pengadilannya, penghakiman itu berlaku, perbicaraan masih berjalan. Kita tak nak kalau boleh, sebab dia akan mencemarkan sedikit sebanyak, mencemarkan kedudukan parlimen itu sendiri di sudut pandangan dunia. Dan kita rakyat sendiri pun tak suka sebenarnya. Tapi persoalannya sekarang dia dah berlaku kan? Dah berlaku. Bila dah berlaku, maka kita kena redha. Macam mana pun kita kena redha. Itulah sebenarnya adalah ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ramai yang tak suka, walaupun ramai yang menentang, tapi bila Allah Taala kata kun fayakun, maka jadilah apa yang terjadi hari ini. Persoalannya sekarang, adakah kita suka? Jawapannya, kita tak suka. Dan banyak benda-benda dalam dunia ini yang Allah Ta'ala jadikan, tapi kita tidak suka. Tapi dia berlaku kerana itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Apa hikmahnya? Allahu alam. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Cuma sebagai manusia, kita boleh melihat dan menilai, mencari sebab, mencari hikmah, mencari rahsia-rahsia di sebalik ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita cuba telusuri peristiwa yang berlaku semalam apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat announcement, membuat pengumuman bahawa antara yang paling mengejutkan saya, memang saya sudah pun agak menjangka kan bahawa Datuk Seri Zahid akan dilantik sebagai TPM. Memang sudah jangka. Sebab apa? Sebab atas asas, ada beberapa asas. Yang pertama, dia adalah Presiden UMNO. Kemudian dia juga pengerusi Barisan Nasional. So kalau UMNO memberikan nama, siapa yang akan memberikan nama tersebut, walaupun dibincang, mau tak mau nama Datuk Seri Zahid mesti naik di atas, sebab dia adalah pengerusi Barisan Nasional dan dia adalah Presiden UMNO. Jadi nama dia mau tak mau memang kena naik, sebab dia adalah presiden. Hatta kalau siapa pun bergabung, kalau katalah PN bergabung dengan BN, nama Datuk Seri Zahid mesti naik juga walau macam mana pun. Walaupun suka tak suka, kena naik, sebab itu nama yang dalam hierarki yang tertinggi dalam Barisan Nasional. Jadi kita memang tak boleh nak tolak dia macam mana pun. Bila cerita pasal kluster mahkamah, mahkamah secara umumnya beginilah kita letak. Siapa pun yang terlibat dengan apa jenis jenayah pun, walaupun dalam perbicaraan, mereka tidak dianggap bersalah.
tidak anggap one is innocent until proven guilty. Okey, al-aslu bara'atu dhimmah. Dalam konsep agama, al-aslu bara'atu dhimmah. Setiap orang tu tidak bersalah kecuali boleh dibuktikan bahawa dia bersalah. Okey, sekarang ni itulah konsep yang diterima pakai oleh semua orang seluruh dunia pun macam tu. Okey, hatta mereka yang menentang, yang menolak, dan kita tidak mengatakan bahawa okey, dia rasuah itu tidak salah. Kita tidak mengatakan bahawa menyalahgunakan dana kerajaan itu tidak salah. Salah, tetap salah. Tetapi selagi mana seseorang itu tidak disahkan oleh mahkamah, okey, dia bersalah, maka kita tidak boleh kata dia bersalah. So selagi mana dia tidak bersalah dan dia tidak sahkan bersalah oleh mahkamah, maka dia tidak ada halangan untuk dia menjawab apa-apa jawatan dalam kerajaan, dalam sama juga termasuk jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Okey, jadi itu fakta dia. Yang walaupun kita tak suka, maka itu telah pun berlaku. Okey, jadi memang kita tak suka, sebab dia dalam bila adanya, dia akan, macam saya sebutkan tadi, bila adanya mereka yang terlibat dalam kes mahkamah tapi masih lagi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga menteri, saya tak ingat menteri apa tadi. Okey, tapi menteri lah juga, ada 2 jawatan kat situ. Okey, jadi dia akan boleh mencemarkan pandangan masyarakat dan rakyat sendiri. Ada keraguan di sana bila ada kes mahkamah, bila kita ada jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, ada kemungkinan akan kita sebagai Perdana Menteri yang ada kuasa mungkin boleh mendesak mungkin Peguam Negara untuk menarik balik kes tersebut ataupun menggugurkan kes tersebut. Ada kemungkinan. Tetapi ini yang kita nak tengok, kalau sekiranya ini berlaku, maka akan terserahlah hakikat sebenar kerajaan ini. Itu yang patut dielakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artinya PN Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh sama sekali campur tangan dalam urusan-urusan yang melibatkan yang melibatkan kehakiman, yang melibatkan kes-kes yang berlaku dekat mahkamah. Kalau ada campur tangan, contoh ada arahan supaya melepaskan Datuk Seri Zahid, kemudian lepas tu ada arahan pula melepaskan walaupun menggunakan kaedah-kaedah perundangan contohnya, maka akan dilihat tidak ada bezalah kerajaan yang ada sekarang dengan kerajaan yang terdahulu. Sebab asasnya, walaupun kita dengar selalu Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan bahawa kita menentang rasuah, kita akan campur tangan dalam kehakiman dan sebagainya, tapi kalau ini berlaku disebabkan pelantikan Datuk Seri Zahid ke dalam parlimen, ke dalam kabinet, maka rakyat akan mula hilang kepercayaan. Sebab itu saya berpandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak harus dan bahkan kalau ikut hukum haram dia menyokong untuk dilepaskan mana-mana penjenayah kalau mereka didapati bersalah oleh mahkamah. Jadi kita tengok macam mana. Okey, saya harapkan ini tidak berlaku. Saya harapkan tidak berlaku. Kalau berlaku, dia akan menyebabkan kepercayaan rakyat yang mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan luntur. Kepercayaan sudah mula luntur. Okey, jadi saya harap sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak campur tangan dalam urusan berkaitan dengan perundangan. Okey, kes mahkamah, biarlah Datuk Seri Zahid berhadapan dengan kes mahkamah dekat mahkamah. Kalau sekiranya tanpa ada sebarang campur tangan, tanpa ada sebarang orang kata desakan untuk menggugurkan kesnya ataupun melepaskan dia. Kalau ianya berlaku secara natural, Datuk Seri Ahmad Zahid walaupun dia berada dekat sebagai timbalan Perdana Menteri, dia masih lagi wajib pergi ke mahkamah. Jangan lepas ini dah tak ada pergi mahkamah lagi, dah ditangguh ataupun kalau tak di-cancel terus kesnya ataupun dibuang kes, mungkin ditangguhkan, lepas tangguhkan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka ini pun boleh dilihat sebagai satu cubaan untuk melepaskan beliau. Jadi tidak seharusnya ini berlaku. Jadi saya melihat bahawa semua yang terlibat dengan kes mahkamah harus berjalan. Sama ada dia dalam Pakatan Harapan, contoh kes Syed Saddiq masih lagi berjalan, kes Lim Guan Eng terus, maka wajib tidak ada campur tangan. Biarkan kes ini berjalan secara natural mengikut kaedah-kaedah yang sepatutnya. Biarlah mereka itu kalau mereka itu dikatakan bersalah, maka bersalah oleh mahkamah. Okey, masih lagi ada peluang untuk dibuat rayuan, daripada mahkamah tinggi kepada mahkamah rayuan, kepada rayuan pergi mahkamah persekutuan, dan akhirnya kalau bersalah barulah
pada ketika itu Datuk Seri Zahid wajib melepaskan jawatan by law. Untuk undang-undang, bila disabitkan salah maka dia kena lepaskan jawatan. Okey, sekarang prosesnya adalah sangat panjang sebenarnya. Kalau tengok kes Datuk Najib pun mengambil masa 3-4 tahun untuk sampai dia masuk ke dalam penjara. So lepas satu lepas satu memang itulah kaedahnya. Proses yang diberikan hak untuk semua orang, semua rakyat Malaysia mempunyai hak yang sama. Bila mereka dituduh dalam satu-satu jenayah, mereka boleh sebenarnya membuat rayuan. Tapi ramai hari ini tak nak buat rayuan, dia salah terus masuk penjara contohnya. Tapi kebanyakan kita tengok macam Rosmah Mansor contohnya bersalah, telah pun disahkan bersalah oleh mahkamah, masih lagi ada peluang untuk buat rayuan. Itu proses yang diberikan oleh undang-undang. So kita ikut. Jadi kedudukan Datuk Seri Zahid sekarang ini dia adalah tidak bersalah kecuali telah ditetapkan, telah disahkan dengan bukti-bukti yang kukuh oleh mahkamah dia bersalah, barulah bersalah. Jadi sekarang ni kedudukannya dari sudut undang-undang dia tidak bersalah, masih tidak bersalah, sebab tu dia boleh pegang jawatan. Jadi tidak ada isu tidak, bagi saya itu satu dari sudut isu perundangan tidak wujud, itu satu. Yang kedua, memang saya pun memahami Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya memang dia daripada awal memang sebenarnya tidak mahu orang-orang yang terlibat dalam kluster mahkamah memasuki kabinet beliau. Tetapi apa pilihan yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa kalau kita berada di tempat dia, apa yang kita akan buat? Kita akan tolak Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kerana itu sebenarnya adalah cadangan daripada UMNO, bahkan mungkin cadangan daripada Datuk Seri Zahid sendiri, sebab dia sebagai presiden kan, presiden UMNO, kemudian pengurusi kepada Barisan Nasional. So dia akan pasti mendesak ataupun insist bahawa ini adalah barisan pimpinan yang akan diletakkan di bawah mungkin dia sendiri telah minta pun memang nak TPM. Mungkin, wallah kita tidak tahu kan. Tapi itu adalah desakan dan memang itulah situasinya yang berlaku akan datang, sekarang dah akan datang apabila kerajaan itu lemah. Bila mana-mana gabungan tidak dapat membentuk kerajaan sendiri, maka inilah yang akan berlaku, dan dia akan berlaku terus menerus macam tu selagi mana gabungan itu tidak bergabung. Contoh sekarang ni, kalau sekiranya sekarang ni PH bergabung dengan BN dan bergabung dan tidak mustahil, walaupun mereka tidak dalam satu parti yang berbeza, tapi ada persefahaman dan juga dengan warisan, dengan GPS dan sebagainya. Kalau mereka ini membuat satu gabungan walaupun tidak rasmi, tapi mereka katakanlah buat satu bentuk perjanjian mengatakan bahawa kita akan bersatu, bila dalam pilihan yang akan datang kita akan bersatu dan kita akan bergerak bersama, contohnya. Kalau itu yang berlaku, maka kuatlah kerajaan tu. Okey. Tetapi kalau masing-masing buat hal sendiri, bila dah habis pilihan raya baru nak bergabung, itu akan jadi masalah apa yang kita berlaku hari ini. Sebab tu masa UMNO memerintah tidak ada isu begini, sebab UMNO sangat kuat pada masa itu kan. Tidak ada isu yang berlaku baru-baru ni lepas PH menang 2018, kemudian 22 bulan, kemudian naik pula Tan Sri Mahyudin, kemudian jatuh pula disebabkan UMNO menarik sokongan, kemudian naik pula Tan Sri Ismail Sabri kan. Datuk Ismail Sabri naik kan. So itu berlaku sebab tidak ada mana-mana pihak yang ada kekuatan sendiri untuk memerintah dan juga membentuk kerajaan kan. Baik, jadi sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada pilihan kecuali terpaksa untuk mengambil Zahid Hamidi untuk berada dalam kerajaannya. Sebab apa terpaksa? Sebab kalau sekiranya tidak dipenuhi tuntutan, maka UMNO kata apa? Okey, kalau macam tu tak apalah, kami tarik diri dan tidak akan menyokong Pakatan Harapan. Bila 30 kerusi Barisan Nasional tarik balik sebenarnya sokongan dia, maka ada kemungkinan akan jatuh. Walaupun ada lagi parti-parti lain, tapi parti-parti lain itu bila parti-parti yang kecil ini, contoh ada 2-3 kerusi, jadi mereka itu sangat mudah untuk dibeli. Tapi bukan semua, tapi potensi untuk dibeli adalah sangat mudah. Bagi seorang 10 juta, bagi seorang 20 juta, okey, tarik sokong kepada pihak satu lagi, maka ini lebih mudah untuk berlaku. Kadang-kadang orang oleh kerana kebencian dia terhadap seseorang, mereka sanggup buat apa saja walaupun tak dapat pada dia kata tak apa, walaupun hilang kelayakan tidak ada masalah. Yang penting kami nak jatuhkan kerajaan ni ada. Contohnya ada orang yang sanggup buat macam tu. Punya jahat manusia ni. Manusia ni jahat, dia sanggup keluarkan duit juta-juta, okey, mungkin bilion duit untuk jatuhkan satu-satu kerajaan.
Dia kata tak apa, biar sama-sama tak dapat. Ada orang yang sikapnya macam tu. Ini masalah yang berlaku dalam negara kita. Dan sayangnya yang berlaku itu di kalangan orang yang beragama Islam. Jadi bagi saya pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi isu dari sudut perundangan dan tidak juga menjadi isu bagi saya, dan juga dia adalah satu bentuk kompromi yang terpaksa dibuat sebab kita kena faham Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai kekuatan tersendiri. Artinya PH tidak mempunyai, cuma ada 73 atau ada 82 kursi dan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi ataupun untuk memberi kesan di atas segala tindakannya terhadap komponen-komponen yang lain, kerana semuanya bergantung antara satu sama lain. PH bergantung pada BN, BN juga bergantung kepada PH. BN tarik diri maka jatuh kerajaan yang ada. Okey, dan mau tak mau, oleh kerana untuk menyelamatkan negara ini daripada terus-menerus berada dalam keadaan yang tidak menentu, tidak ada kepimpinan dan sebagainya, maka mau tak mau kita berada dalam dua situasi. Okey, mengambil Datuk Seri Zahid Hamidi dalam kabinet adalah merupakan satu darar. Memang darar, memang satu yang boleh memberi kemudaratan kepada negara dari sudut persepsinya. Kita tak tahu macam mana dia punya servisnya akan datang. Kalau servisnya bagus, mungkin itu sedikit sebanyak boleh menampunglah darar yang ada. Okey, tetapi tidak ada kerajaan, dararnya adalah lebih besar. Okey, tidak ada kerajaan, dararnya adalah lebih besar, kemudaratan lebih besar. Jadi dalam konsep Islam disebutkan mana kita kena pilih akhafud dararain. Kalau ada dua darar yang terpaksa kita lakukan, maka mau tidak mau kita kena memilih salah satu darar yang lebih kecil. Okey, darar yang lebih kecil ialah melantik Datuk Seri Zahid Hamidi ke dalam kabinet kerajaan. Kerana itu memang ada dararnya kerana persepsi dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada kerajaan, dararnya lagi besar. Tidak ada apa yang boleh berjalan. Okey, jadi bajet pun tidak boleh diluluskan dan tak boleh nak buat apa-apa, nak bantu rakyat pun tak boleh, dan berbagai-bagai projek ataupun perancangan yang nak dibuat oleh kerajaan pun tidak boleh berjalan. Kerana apa? Kerana tidak adanya kerajaan. Jadi tidak ada kerajaan tu darahnya kemudaratan lebih besar daripada melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi bagi saya melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kalau banding dengan tak ada kerajaan tu darahnya jauh lebih kecil. Jadi sebab itu dalam hukum syarak pun dia menerima pakai kaedah ini. Jadi dalam kes ini bagi saya tidaklah menjadi isu besar. Kita tunggu dan lihat apakah yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau dia gentleman, maka dia kena lalu proses perundangan macam biasa, masuk mahkamah macam biasa. Okey, dan dia pertahankan diri dia, panggillah peguam-peguam yang hebat-hebat untuk mempertahankan diri dia, dan kalau ditakdirkan dia memang tidak bersalah, maka dia tidak perlu takut. Maka kalau dia tidak bersalah, maka insya-Allah satu hari dia akan dilepaskan. Okey, dia akan digugur, tapi bukan ada campur tangan daripada mana-mana pihak, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau semua perbicaraan itu berjalan dengan bebas dan segala bukti-bukti lah dikemukakan, tapi pihak contohnya pihak pihak pembelaan berjaya contoh untuk create maknanya doubt dan sebagainya, atau ke satu bentuk keraguan di dalam semua bukti-bukti yang dia bawa contohnya, artinya boleh ditolak lah kes dia, boleh menang lah kes dia. Tapi kalau kes tu memang pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan beyond any reasonable doubt, okey, maknanya memang tidak ada keraguan, mau tak mau maknanya kena bersalah lah, dan bila bersalah kena hadapi dia punya konsekuensi kesan-kesan dia daripada bersalah. Pertamanya mungkin akan dimasukkan ke dalam penjara, kemudian mungkin dikenakan denda, dan yang pasti kedudukan dia akan digugurkan lah. Maknanya jawatan dia sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga menteri akan digugurkan secara automatik, akan gugur sebab itu adalah undang-undang yang ada sekarang ini. Baik sahabat-sahabat. Okey, saya tengok Ustaz, tahu ke tindak tanduk DAP dalam merancang Malaysia? Okey, sahabat, kita tidak boleh membuat satu-satu keputusan ataupun mengambil satu-satu stand ataupun pegangan, okey, ataupun tindakan apa-apa pun kecuali dengan bukti yang jelas. Okey, kita di Malaysia ini kita ada undang-undang.
Okay, kita ada undang-undang. Kalau sekiranya DAP melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan undang-undang, maka wajib diambil tindakan. Walaupun mereka itu sebagai komponen dalam kerajaan perpaduan ini, maka perlu diambil tindakan. Selagi mana tidak ada bukti yang jelas, hanya berdasarkan kepada sentimen kebencian kita kepada DAP contohnya, kepada orang yang bukan Islam, maka itu tidak cukup. Dalam Islam pun tidak ada. Kalau seorang itu dia asalnya adalah, kita kena letak semua manusia ini al-aslu bara'atul zimmah. Semua manusia ini tidak bersalah kecuali ada bukti. Bawa bukti. Kalau saudara Kauri ni ada bukti yang jelas, okey, yang menunjukkan bahawa dia DAP contohnya merancang untuk menjatuhkan kerajaan ataupun untuk menyelinap masuk dalam mana-mana kementerian ataupun untuk membuat perkara-perkara yang membahayakan kerajaan, maka kerajaan pastinya kena ambil tindakan, buat penyiasatan dan ambil tindakan. Tapi kalau setakat mengatakan DAP, setiap orang ada perancangan, sahabat-sahabat. Semua orang ada perancangan. Orang Islam, orang Melayu ada perancangan untuk kebaikan orang Melayu. Orang Cina pastinya akan ada. Bila mereka masuk, mereka masuk pilihan raya mengikut peraturan yang telah ditetapkan. DAP adalah satu parti yang telah diluluskan oleh RUS. Okay, so dia mengikut perundangan. Okey, mengikut peraturan. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak mengikut peraturan, pada masa itu boleh ambil tindakan. Kalau perlu masukkan darjah, masuk jail. Tapi selagi mana tidak boleh dinafikan. Macam saya sebut tadi, orang Melayu ada perancangan untuk kebaikan orang Melayu. Betul? Betul. Dan bila kita buat perancangan untuk orang Melayu, ada tak kita nampak macam meminggirkan orang-orang yang bukan Melayu? Mungkin ada. Dan ramai juga orang Melayu, orang yang bukan Melayu merasakan tidak puas hati kerana memberi kelebihan kepada orang Melayu. Dan orang Melayu kena buat perancangan demikian. Itu natural. Orang Melayu bila dia naik, dia akan memberikan keutamaan. Walaupun mereka tidak meminggirkan yang bukan Melayu, tetapi pada hakikatnya kita orang Melayu akan merancang untuk orang Melayu. Bila DAP majoritinya orang Cina contohnya. Okey, so bila mereka Cina, mereka masuk dalam pilihan raya untuk apa? Untuk mengangkat, memertabatkan, memberikan hak-hak yang sepatutnya mereka dapat ataupun belum dapat mereka menuntut. Okey, itu satu perkara natural dalam proses demokrasi. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan undang-undang Islam, undang-undang negara, dan juga kalau dia menyentuh agama Islam, maka dia kena refer kepada agama Islam lah. Sama juga orang India. Orang India juga sama, bila mereka masuk pilihan raya pun antaranya adalah untuk mengangkat hak-hak mereka, untuk mendapatkan hak mereka, untuk angkat dia punya tuntutan-tuntutan mereka. Itu adalah satu perkara yang normal. Okey, jadi kita nak merancang apa-apa tu, maknanya kita kena lihat kepada bukti-bukti yang jelas. Kalau dia bercanggah undang-undang, ambil tindakan. Itu je. Okey, jadi setiap orang dalam negara Malaysia ni, selagi mana mereka itu rakyat Malaysia, selagi mana mereka itu membuat apa pun perancangan, okey, kalau sekiranya perancangan yang mereka lakukan itu tidak bercanggah dengan undang-undang, maka apa yang perlu kita susah hati? So kita kena bersaing dengan sihatlah, macam kita berniaga lah. Kita berniaga ini, kita ada orang marah dekat China. Kenapa China ni semua kontrol ekonomi? Dah kita malas. Kita malas, kita tak rajin, kita suka melepak lagi banyak lagi daripada bekerja, duduk depan televisyen tengok Hindustan 3 jam. Okey, kita lebih suka begitu daripada orang-orang yang bukan Islam, orang yang bukan Melayu, Cina khususnya. Mereka bekerja sangat kuat. Okey, mereka bersungguh-sungguh, mereka adalah risk takers. Mereka sanggup terima, maknanya mengambil risiko dalam apa-apa perniagaan. Kita, kalau saya tanya pelajar-pelajar saya dekat universiti kan, dekat USIM, okey, siapa yang minat berniaga? Mungkin dalam satu kelas ada 100 lebih, 2 orang 3 orang yang minat berniaga. Sebab apa tak minat berniaga? Sebab susahlah, doktor, susahlah, banyak risikolah, tak pandai lah, tak minat lah. Ini jawapan pelajar-pelajar kita kat universiti. Berbanding dengan anak-anak orang yang bukan Melayu, Cina dan sebagainya. Mereka lebih maknanya terkedepan. Anak-anak kecil, daripada kecil-kecil lagi dah bawa ke kedai. Ajar dia berniaga. Jadi kita tak boleh nak marah mereka, sebab mereka lebih advance, mereka lebih rajin, mereka lebih berusaha, mereka lebih banyak ilmu dalam ilmu perniagaan. Sebab tu mereka mengawal ekonomi negara. Jadi nak marah pasal apa? Kita yang silap, jangan marah kat orang. Kita tak bagus, kemudian kita nak blame orang lain yang bagus. Kenapa? Tak boleh lah macam tu, kan? So be fair lah. Berlaku adil dengan siapa saja. Setiap orang ada hak. Tak ada kerajaan tidak pernah menghalang kita untuk jadi kaya.
Okey, Islam juga tidak pernah menghalang kita jadi kaya. Tapi yang menyebabkan kita tidak kaya adalah kesilapan kita sendiri, sikap kita sendiri. Kita yang agak kurang berusaha, kurang rajin. Bukan saya kata malas tapi kalau kita lihat secara umumnya, memanglah saya akui walaupun ada orang marah kata orang Melayu ni malas, tapi kalau berdasarkan pada pemerhatian saya, malas tu bukan maksud dia tidak berusaha. Dia berusaha tapi tidak sampai tahap yang sepatutnya. Pelajar saya rajin. Bukan saya kata malas pelajar-pelajar, tapi dia tidak berapa rajin. Ada beza tu. Malas tu memang lemah, tak mau kerja. Dia buat kerja, dia baca tapi tidak sampai ke tahap yang sepatutnya menyebabkan dia advance ataupun dia mendapat keputusan yang baik. Dia usaha. Contoh saya kata, bila pelajar-pelajar masuk, antara perkara yang saya wajibkan pada pelajar buat adalah bila mereka nak masuk kelas saya, wajib mereka membaca sekurang-kurangnya 3 jam. 3 jam membaca. Okey, baca dan semua makna-makna, sebab teks yang diajar dalam bahasa Arab, so mereka kena baca dan mereka kena cari makna setiap perkataan yang ada dalam buku teks tersebut mengikut silibus yang telah ditentukan. Siapa yang tak baca, saya kata saya tidak akan benarkan masuk dalam kelas, bahkan kena keluar daripada kelas. Saya pernah keluarkan lebih kurang 80 pelajar daripada 120 dalam satu lecture. Saya pernah keluarkan 80 pelajar daripada kelas kerana tak ikut arahan membaca 3 jam sehari sebelum dia datang kuliah. Okey, kenapa saya wajibkan? Kerana bila saya buat survey, saya tanya-tanya pelajar-pelajar, okey, you all mula start belajar bila? Yang serius belajar. Kebanyakannya dah seminggu 2 minggu nak exam baru membaca. So rajin ke tak rajin tu? Sebab tu saya tanya, saya berani mengatakan pelajar-pelajar kita ni bukan boleh dikatakan malas lah. Malas bukan dia tak berusaha, tapi tidak berusaha ke tahap yang sepatutnya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok rata-rata pelajar tak excel, maknanya tidak excellent dia punya result dia. Sebab apa? Sebab mereka kebanyakannya belajar last minute. Jadi saya nak tukar konsep ini. Jadi saya wajibkan setiap pelajar membaca sekurang 3 jam. Kalau tak baca, saya keluarkan. Pernah saya keluarkan 80 pelajar daripada 120 tinggal 40 pelajar yang baca. Okey. Dan mereka mengaku, alhamdulillah saya salutlah. Maknanya walaupun mereka tahu dia punya kesannya, tapi mereka tetap mengaku. Okey. Jadi sebab itulah bila kita berbalik pada yang kata perancangan dan sebagainya, bagi saya kalau selagi mana tidak ada bukti mereka itu menyalahi undang-undang, maka kita better stop lah. Tak payahlah kita buat andaian-andaian berbagai-bagai yang kita tidak ada bukti yang jelas tentang hal tersebut. Baik. Okey, persoalan DAP tolak. Okey, kita berada dalam inilah konsepnya. Kenapa masalah DAP tolak RIU 355? Prof boleh explain. Baik, gini. Baik, sekarang ni saya punya pandangan lah. RIU 35 adalah agenda politik. Okey, agenda politik semata-mata. Minta maaf, ini mungkin sahabat tidak bersetuju. Sebab apa? Kalau dia bukan isu politik, kenapa dia tidak dikemukakan secara serius? Maknanya bawa je, tak ditolak, tak boleh dibentangkan dekat parlimen, ditolak contohnya, tidak dipersetujui ataupun tidak boleh dibincang, tak boleh dibahaskan. Okey, bawa lagi, usaha lagi, barulah nampak kesungguhan kita, baru nampak serius RIU 355 yang kita nak memtabakkan undang-undang Islam dan sebagainya. Itu serius nak dibuat. Tapi sekarang ni kita tengok bila dah dapat jawatan, hilang, tak dengar pun tentang RIU 355. Kenapa ini berlaku? Ini persoalan saya. Kalau kita memang serius nak, sepatutnya memang kita tahu bahawa undang-undang hudud tidak boleh dilaksanakan di Malaysia. Tetapi sepatutnya sahabat-sahabat kita daripada PAS khususnya, mereka perlu bawa cadangan-cadangan. Mereka perlu bawa contoh peringkat apa yang berlaku di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam apabila nak melaksanakan undang-undang Islam, mereka tidak melaksanakan terus 100% serentak. Mereka buat secara berperingkat. Peringkat awal apa dia? Peringkat penerangan. Baik, sekarang ni berapa banyak seminar-seminar, berapa banyak program-program untuk umum, untuk rakyat, untuk Islam dan non-Muslim yang diberikan penerangan. Minta masa tu kerajaan PAS dalam kerajaan. Lama daripada zaman Tan Sri Mahyudin Yassin, zaman Datuk Ismail Sabri. Kenapa tidak ada secara jelas proses atau usaha yang dilakukan oleh PAS untuk memberikan penerangan tentang undang-undang Islam? Kalaupun tidak boleh dilaksanakan, tapi sekurang-kurangnya ada usaha yang serius betul-betul yang dilihat oleh rakyat. PAS peranan dia adalah untuk memberi penerangan. Peringkat awal.
pergi perangan, buat seminar, buat maknanya convention, buatlah ceramah-ceramah umum, ceramah-ceramah terbuka. Okey, cerita tentang kehebatan dan juga kebaikan pelaksanaan undang-undang Islam dekat Malaysia untuk semua orang Islam dan Islam. Tunjukkan kebaikan-kebaikan, tapi ada tak berlaku? Tak berlaku. So, kalau DAP tolak RU 355 bagi saya adalah satu perkara yang normal sebab mereka bukan Islam. Okey, mereka bukan Islam. So kita berada dalam kerajaan yang berasaskan kepada demokrasi. Okey, siapa boleh menolak, siapa boleh menentang. Okey, berdasarkan konsep-konsep yang ada, berdasarkan undian. Contohnya kalau RU 355 dibentang di Parlimen. Kalau orang Islam semua faham dan walaupun DAP menolak, tapi kalau sekiranya umat Islam dan orang Islam MP ahli Parlimen dekat dalam Parlimen itu menyokong, maka RU 355 boleh dilaksanakan. Tapi persoalannya, siapa nak angkat? Kalau ada orang yang angkat, orang yang betul-betul memperjuangkan, dan insya-Allah dengan kesedaran yang ada pada rakyat, bila rakyat memang betul nak, tapi biar kena majoriti lah, sebab memang itu konsep dalam negara kita. Kena ada majoriti. Suara majoriti barulah kita boleh mengangkat ataupun boleh mertabak satu undang-undang. Jadi DAP menentang itu biasa. Itu biasa. Itu sebab orang yang bukan Islam, dia akan melihat Islam ni sebagai satu bentuk macam cabaran bagi mereka. Ada satu bentuk yang mereka satu ancaman kepada mereka. Itu apa yang mereka rasakan. Sebab apa? Sebab mereka tidak diberikan penerangan yang betul. Sebab itulah bila orang tanya, dululah lama orang tanya, kenapa saya memilih amanah? Saya memilih amanah dan bersama Pakatan Harapan berbanding dengan PAS. So saya jawab mudah aja. Saya memang sebelum saya terlibat dengan amanah, saya memang bersama dengan PAS. Maksudnya walaupun saya bukan ahli, tapi masa Datuk macam Tok Guru Ni Aziz, masa Tok Guru Ni Aziz ada, dan kebetulan dia pun pak saudara saya, adik-beradik ayah. Okay, walaupun begitu, saya tidak join PAS tapi saya menyokong segala tindakan yang dibuat oleh Tok Guru sebab saya nampak sangat cantik Islam pada ketika itu. Okey, maknanya orang DAP, orang yang bukan Islam boleh duduk bersama, bergabung, ceramah di atas pentas yang sama. Orang DAP datang masa tu 5 siang duduk bersama dengan Tok Guru, mendengar ceramah, mendengar ayat Quran, mendengar hadis. So saya nampak indahnya Islam, nampak cantiknya Islam, dan dia sangat boleh menarik orang yang bukan Islam untuk sama-sama datang dengan ceramah. Walaupun dia ceramah politik, tapi diselitkan dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Jadi inilah keindahan Islam. Okey, inilah keindahan Islam. Tapi bila berlakunya pertukaran dari sudut pimpinannya, okey, jadi ambil alih, maka orang-orang yang bukan Islam ni jadikan musuh. Okey, kamu kafir, kamu ni menyebabkan berlakunya Islam tertekan lah apa semua. Ini kafir harbi, patut dibunuh. Jadi kita bila ini berlaku, maka dia menyebabkan keyakinan saya kepada perjuangan yang ada dalam PAS ini dah mula luntur lah. Dah mula saya dah nampak macam lain dan bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sebab dia. Okey, jadi sebab itulah bagi saya bila berlakunya gabungan antara parti-parti yang ada, dia ada kebaikan dia sebenarnya. Dia ada kebaikan. Bila DAP bersama dengan Pakatan Harapan dan di dalam satu ada amanah di situ, maknanya mereka boleh duduk bersama, maknanya yang bersetuju kita boleh bersetuju. Yang tak bersetuju berkaitan dengan akidah, of course kita tidak akan bertolak ansur. Yang bercanggah dengan hukum agama kita memang tolak. Tetapi kalau ia bertepatan dengan hukum syarak, sama-sama fikir tentang kebajikan rakyat, itu satu perkara yang orang kata common interest. Sama-sama nak naikkan taraf hidup rakyat, tak kisahlah apa-apa agama, apa bangsa pun. So benda tu boleh dibincangkan, boleh duduk bersama dan boleh buat keputusan sama. Okey, wallahu alam. Okey, alright, kita tengok lagi apa lagi soalan-soalan yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat ni. Okey, forex. Forex ni memang saya ni sebenarnya bukanlah dulu memang bila satu peringkat, kita manusia ni, kita orang yang Islam ni, orang Islam ni sepatutnya dia kena ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, dan bila kita lihat contoh macam satu ketika dulu, setahun lebih dulu, saya tengok forex adalah merupakan satu perkara yang saya perlu berikan perhatian. Saya perlu keluarkan video-video menentang forex habis-habisan sebab forex ni memang haram di sisi hukum syarak. Jadi saya bangun menentang, saya buat video-video berkaitan dengan forex dalam banyak video. So sekarang bila datang pilihan raya, so takkan kita nak cerita pasal forex lagi, tak sesuai lah. So orang Islam ni dia tahu, dia sepatutnya faham dan tahu bagaimana nak menyesuaikan keadaan. So bila datang forex,
Okey, forex lah, kita cerita forex. Bila pilihan raya, kalau cerita forex, orang kata apa hal ni kan. Orang ni, ini orang kata duduk dalam tempurung ni, tak tahu apa yang berlaku. So kita kena tackle perkara-perkara yang berkaitan supaya kita sedikit sebanyak idea ilmu yang kita ada, kita boleh kongsikan kepada masyarakat dan masyarakat boleh memanfaatkan. Alright, itu sebab dia lah. Okey, pandangan Pastor Zaid Hamidi saya dah cerita tadi. Okey. Bank pun trade forex. Okay, bank kalau dia ada pun forex, dia bukan berasaskan kepada apa yang kita buat lah. Pada you all semua buat yang trading online tu, bank tak buat macam tu bank tak buat. Tapi mereka ada terlibat dengan foreign exchange lah. Sebab contohnya kalau kita kita ada account dalam bank Islam contohnya, dan kita nak buat export import, kita nak beli barang daripada luar negara, so kita kena bayar dalam US contohnya. So bank ada menyediakan khidmat tersebut. Itu money foreign exchange lah tu. Kita ada duit Malaysia tapi kita nak bayar dalam USD. So bank akan menyediakan ada foreign exchange lah. Kita bank boleh keluarkan cek ataupun yang dalam USD contohnya. Maka itu sebahagian daripada foreign exchange Okey, itu memang ada tetapi tidak tidak sama seperti mana yang berlaku foreign exchange yang forex online yang trading tu Okey. Jom saya out dulu Prof. Alright, okay, terima kasih kepada sahabat yang bersama kita. Okay, kita tidak, saya tak bersetuju dengan apa yang sahabat kata menerima Zahid sebagai suci. No. Saya sangat menentang pendirian tersebut. Salah adalah salah. Tak kira datang daripada mana. Okey? Tak kira datang. Kalau Zahid Hamidi masuk dalam dalam kabinet, dia bukan bermakna mensucikan dia. No. Dia perbicaraan akan diteruskan. Dan saya yakin ini akan berlaku. Saya tak fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberi arahan supaya berhenti daripada perbicaraan dan melepaskan Zahid. No. Saya tak fikir. Kalau itu yang berlaku, maka rakyat akan bangun menentang. Termasuk saya akan bangun menentang kerana ini sudah lari daripada perjuangan asal. Mana reformasinya? Kalau ini berlaku, mana reformasi yang dilaung-laungkan saban hari? Dalam sejak bertahun-tahun yang lalu, reformasi, tiba-tiba dapat jawatan Perdana Menteri, lepaskan orang yang bersalah. No. Saya tak fikir ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, dia bukan suci, Zahid Hamidi bukan suci, dia wajib dan perlu menjalani dia punya perbicaraan seperti biasa, dan kalau dia bersalah, dia wajib melepaskan jawatan dia. Okey. Jadi itu yang saya masukkan. Maknanya ideologi liberal yang PH amalkan itu tak betul. Okey, yang tak betul tak betul. Okey, yang tak betul adalah tidak betul. Tapi saya tak fikir Anwar Ibrahim adalah liberal. Okey, cuma orang labelkan dia demikian. Okey, so liberal ni maksudnya menyamakan antaranya. Okey, maknanya nak amalkan LGBT tidak masalah, Islam sama aja, pluralisme dan sebagainya. So saya tak fikir Anwar Ibrahim macam tu. Tetapi kalau ada sekiranya mereka-mereka yang contohnya dalam Pakatan Harapan, contoh DAP, ada berfahaman yang bercanggah dengan Islam, itu DAP, orang yang bukan Islam, memanglah tak betul. Tapi kalau ada pun orang Islam dalam tu, maknanya dia adalah satu perkara yang berbentuk peribadi. Dia bukan prinsip yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Liberalism ni bukan satu ideologi yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Dia mungkin ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada berfikiran demikian. Ada mungkin dalam pemimpin-pemimpin tu yang ada fahaman Syiah contohnya. So itu adalah hak individu yang bukan dia sebagai program ataupun satu agenda gabungan, tetapi dia adalah bentuk individu. So kalau kita nak judge keseluruhannya disebabkan ada seseorang yang berfahaman demikian, maka salahlah. Kita rangkum semua sekali. Macam kalau kita kata, okey, bila dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diumumkan semalam, ada Zahid Hamidi yang terlibat dengan rasuah, maka apakah kita nak katakan semua PH rasuah? Tidak. So kita fokus kepada orang yang tertentu lah. Kalau kes Zahid Hamidi ni dilepaskan, memang sah lah. Maknanya itu adalah satu perkara yang salah. Okey. PAS tutup judi terus. Okey. Apa yang baik, saya supaya prinsip simple je sahabat-sahabat. Apa yang baik datang daripada mana pun saya akan terima. Saya tidak menafikan kebaikan yang ada dalam PAS. Yes, betul. PAS tutup judi terus. Alhamdulillah, tahniah pada PAS. Okey. Dalam PAS tidak ada pemimpin yang rasuah. Alhamdulillah, tahniah PAS. Okey, cuma saya nak tegur, bukan nak tegur lah. Nak tegur kan rasa macam kita ni hebat sangat. Nak tegur ulama pula kan, kita lah apa benda sangat kan, bukan ulama pun. Kadang-kadang orang tak iktiraf kita ulama kan. Tetapi apa yang perlu diperbetulkan dalam PAS adalah sikap mereka terhadap orang yang bukan Islam.
Okey, sikap mereka kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu ini pandangan ikhlas saya. Jangan jadikan sentimen politik, sentimen sifat Melayu sebagainya, dan menganggap orang yang bukan Islam itu musuh, maknanya melihat mereka sebagai maknanya ancaman kepada negara, maka tukar sikap itu. Kalau PAS boleh merubah, saya yakin maknanya satu hari akan berlaku gabungan itu, gabungan umat Islam. Okey, sekarang ni alasan mereka tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan lah kerana dalam tu DAP. Kalau kita boleh ubah sikap, persepsi kita terhadap DAP. Okey, DAP seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, DAP adalah orang bukan Islam. Baik, kita tengok hukum di dalam macam mana Nabi SAW melayan orang yang bukan Islam. Kalau kita tengok macam saya sebutkan di awal tadi, Islam memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada orang bukan Islam. Harta orang yang bukan Islam tidak boleh dicuri, tidak boleh dirompak dan sebagainya, kerana hukuman yang sama diberikan. Kalau mencuri harta orang yang bukan Islam, akan dikenakan hukuman potong tangan. Kalau membunuh orang yang bukan Islam, juga dikenakan hukuman qisas. Itu perundangan Islam yang ada. Jadi kita kena lihat orang yang bukan Islam ini sebagai sahabat kita yang duduk bersama-sama dalam satu negara dengan aman dan harmoni. Kita respect mereka, mereka respect kita. Kita boleh duduk maknanya dengan penuh, orang kata, rasa muhibbah, dan respect each other. Okey, tidak maknanya cuba melihat mereka sebagai musuh, sebagai ancaman. No, mereka adalah rakyat Malaysia yang diberikan hak untuk hidup dalam negara ini, dan itu adalah ketetapan Allah SWT. Okey, kalau PAS boleh ubah dia punya persepsi, maka kalau alasannya adalah DAP, maka kalau mereka mengubah persepsi mereka terhadap DAP, terhadap orang yang bukan Islam, sama mereka melihat gerakan yang ada dalam PN. So apa beza gerakan dalam PN dengan DAP dalam PH? Sama aja sebenarnya. Mereka sama-sama bukan Islam. So kalau PAS boleh menerima gerakan, kenapa tidak boleh menerima DAP? Itu persoalannya. Kalau kita treat orang yang bukan Islam sama dalam Perikatan Nasional yang ada gerakan, sepatutnya persepsi yang sama kita lakukan, kita wujudkan dalam diri kita terhadap orang yang bukan Islam dalam DAP, sebab mereka sama-sama bukan Islam. Okey, so kalau PAS ni boleh berubah sikap, jangan terlalu keras kepada orang yang bukan Islam. Okey, ikut peraturan, ikut apa yang Nabi bawa, maka saya nampak PAS akan lebih hebat akan datang. Sekarang ni yang memenangkan PAS adalah, bagi saya pandangan, adalah persepsi buruk yang dilemparkan. DAP adalah ancaman kepada negara, ancaman kepada orang Melayu, DAP menentang Islam. Jadi ini yang dilabel-labelkan. Kemudian dituduh pula PH Anwar Ibrahim sebagai ejen Yahudi, ejen Israel. So inilah yang menyebabkan orang PAS ni, maknanya orang yang menyokong PAS itu, mereka melihat itu. Sedangkan itu semua tidak betul. Semua itu adalah fitnah. Kan? Jadi kalau PAS boleh memperbaiki persepsi ini, persepsi buruk terhadap orang bukan Islam, bagi saya PAS akan jauh lebih hebat seperti mana yang berlaku pada zaman contohnya Datuk Ni Aziz itu kan. Okey, zaman Tok Guru. Kalau PAS boleh berubah, jangan terlalu keras kepada orang yang bukan Islam, bagi saya dia lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Okey, wallahu alam. Okey. Okey, bagi saya simple je. Bagi saya macam biasa. Bila kita tidak memberikan penjelasan yang jelas, okey? Alright, kalau kita tidak memberikan penjelasan yang jelas. Okey, saya nak kata bahawa DAP tu kena fikir-fikir baik sikitlah. Kalau nak buat tuduhan yang melulu, yang membuta tuli, yang membabi buta tu, kena kaji dululah. Sebab tuduhan itu apa asas dia? Okey? Apa asas dia? So asas dia kalau kita tengok, okey, saya suka membawa apa-apa kes pun kepada prinsip Islam. Okey, kalau apa yang kita bawa itu bertepatan dengan prinsip Islam, okey, kita ikut. Okey, kita ikut. Alright. So bagi saya simple. Bagi saya, kita memang tidak dapat dinafikan akan berlaku pertentangan di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Bila kita bawa Islam, orang yang bukan Islam akan rasa tidak puas hati. Itu bagi saya itulah satu paranormal. Inilah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah mereka akan di zaman Nabi, adakah Nabi terus memerangi mereka? Membunuh mereka? Selagi mereka tidak mengangkat senjata menentang Nabi, maka Nabi tidak akan membunuh mereka. Nabi tidak akan menentang mereka. Bahkan mereka dijadikan oleh Nabi SAW sebagai mad'u.
Itu sikap yang perlu ada kita terhadap orang yang bukan Islam. Mereka adalah manusia kita, orang yang patut kita sampaikan dakwah, kita sebarkan Islam, kita tunjukkan kebaikan-kebaikan Islam. Hari ini kenapa orang yang bukan Islam di Malaysia, orang yang Cina contoh, tak ramai masuk Islam? Antaranya ialah kerana kegagalan umat Islam menunjukkan contoh yang baik. Contohnya apa yang berlaku dalam politik lah. Kan? Ini kafir harbi, boleh dibunuh, ini mengancam keselamatan negara, ini mengancam hak orang Melayu, ini menentang raja-raja. Padahal itu semua adalah fitnah. Okey? So semua orang boleh bercakap apa-apa sajalah. Kan? Tapi bagi saya itu adalah satu norma. So kita orang Islam kena pertahankan, dan cara mempertahankan Islam, jangan jadikan Islam itu sebagai satu bentuk politik untuk mencapai kedudukan tertentu. Islam ini kena asingkan. Maknanya kena asingkan daripada matlamat keduniaan. Tak boleh. Islam kena letakkan agenda Islam untuk mempertahankan Islam di parlimen, bentangkan, jelaskan, bahaskan dan minta sokongan daripada khususnya orang-orang Islam. Orang yang bukan Islam dia akan menentang macam mana pun dalam perundangan yang ada, dalam konsep politik kita yang berasaskan pada parlimen, pada majoriti. Maka kalau mereka menentang macam mana, dia bangun menentang dekat parlimen contoh, tapi yang menyokong Islam ini lebih ramai, maka menang Islam. Siapa masalah dia? Dia attack pembentangan. Okey, bila yang penting kena kuat. Sebab itulah saya cakap orang-orang Islam ni kena bersatu. Tapi bila ajak bersatu tak nak bersatu. Lepas tu duk marah dekat DAP. So, kaedah untuk menyelesaikan masalah adalah bersatu. Kesatuan itulah menjadi kekuatan umat Islam. Tapi umat Islam berpecah. Masing-masing gila nak dapatkan jawatan. Nak ajak bersatu tak mau sebab tak boleh jadi PM. Contoh. Jadi, kita kena ubah. Ni minda kita. Pemikiran kita kena ubah. Yang sebab itulah kalau kita nak jadi kekuatan, maknanya sebab itulah Allah Ta'ala pun pesan. Kita baca je ayat tu pandai tapi tak laksanakan bila bab pemerintahan. Tak nak sebab tak dapat jawatan dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala dah pesan. Ayat ni selalu kita baca. Mana-mana pihak orang baca. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang dengan tali Allah. Wala tatafarraqu. Janganlah berpecah belah. Sekarang kita berpecah belah. Kita melanggar ayat Quran. Tapi dakwahnya, dia punya ceramahnya muka hebat. Tapi bila nak bersatu tak mau. Melanggar hukum Allah, melanggar arahan Allah SWT. Jadi kekuatan yang boleh kita capai di Malaysia ini oleh kerana kita mengamalkan sistem demokrasi ialah gabungan di antara parti-parti yang ada. Okey, bila contoh bergabung semua, kalau kita tengok akan ramai yang Islam berbanding dengan yang bukan Islam. Tapi sekarang kalau tinggalkan PH dengan DAP dengan Amanah saja contohnya. Jadi DAP mungkin menang lagi besar, lagi banyak. So bila menang lagi banyak, maka dengan sendirinya dia akan menjadi suara yang kuat macam berlaku 22 sebelum semasa 2018. Jadi sebab itulah gabungan ini sangat penting. Gabungan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi saya adalah sangat bagus sebab bila dia masukkan, bila lagi ramai parti-parti yang Islam masuk, maknanya contoh je, walaupun mereka mempunyai kaedah dan juga dia punya prinsip perjuangan yang berbeza-beza macam UMNO, tapi dia meramaikan. Sebab itu jumlah ini sangat penting. Ya, sebab tu untuk menyelamatkan negara, saya sangat-sangat gembira, seronok kalau contohnya PN pun turut bersama dengan Pakatan Harapan dan perbetulkan persepsi terhadap DAP, maka saya rasa mereka akan membawa satu senario politik yang sangat berbeza, yang sangat hebat. Tapi kegagalan mereka untuk bersatu, bahkan Agung dah bagikan, dah bertitah untuk bergabung, tak nak bergabung. Jadi satu penerakaan kepada Yang di-Pertuan Agong, yang keduanya menolak ayat Al-Quran yang menyuruh kita wa'tasimu bihablillah. So kalau ini sikap yang ada pada pimpinan yang ada, khususnya daripada PN, maka sampai bila umat Islam akan jadi lemah? Nak lemah kena bersatu, itu saja kaedah dia. Nak menghapuskan kelemahan kita, nak jadi kumpulan yang kuat, wajib bersatu. Saya selalu bercerita dengan pelajar-pelajar, kalau yang ideanya ialah semua parti-parti yang ada ni contohnya bubarkan semua, bentuk satu parti yang menggabungkan semua umat Islam di dalamnya. Contoh, bukan kita nak resis tapi kita nak memertabatkan Islam, itu kaedah dia. Sebab kalau kita umat Islam tidak boleh bergabung dan kita terpaksa bergabung dengan yang bukan Islam, maka sampai bila pun, sebab tu sampai bila pun Islam ini tidak boleh dimartabatkan, sampai bila pun kita nak tegakkan undang-undang Islam, kita nak tegakkan negara Islam, tak mungkin akan berlaku sebab dalam tu kita terpaksa bergantung dengan yang bukan Islam untuk memberikan sokongan.
Okey, jadi sebab tu mau tak mau kita orang Islam, saya selalu sebut pada pelajar, kalau boleh digabungkan semua parti-parti Islam, tetapi tanpa menyatakan bahawa ini mana DAP adalah musuh, tak. Kita nak demi Islam. Okey, bukan demi jawatan, demi Islam, demi future of Islam, okey, masa depan Islam, masa depan umat Islam, supaya Islam ini boleh ditegakkan di negara kita. Maka kaedah yang paling baik dan satu-satunya kaedah yang saya nampak adalah penggabungan antara parti-parti yang ada orang Melayu, orang Islam dalamnya, bergabung semua. So bila bergabung, automatically majoritinya akan adalah terdiri pada orang Islam. Kalau orang yang bergabung dalam satu parti ini, okey, maknanya mereka memang nak Islam, maka Islam akan tertegak dalam negara kita. Tapi selagi mana kita terpaksa bergabung dengan mana-mana komponen parti yang bukan Islam, maka selagi itulah saya melihat bahawa adalah satu perkara yang saya selalu cerita. Kalau di Malaysia ini, berdasarkan senario politik yang ada, adalah mustahil untuk laksanakan undang-undang Islam di negara kita. Apatah lagi kalau masing-masing bertelagar, masing-masing tak nak duduk bersama, tak nak bincang, tak nak bergabung. Jadi selagi mana itulah Islam akan jadi lemah, kerana terpaksa kita bergantung kepada mereka yang bukan Islam, okey, untuk menegakkan kerajaan. Okey, so bersatulah sahabat-sahabat, parti-parti politik, pemimpin politik, sepatutnya mereka duduk bincang secara serius, ketepikan segala bentuk perbezaan-perbezaan dan bersepakat dalam satu perkara yang boleh disepakati, kan. Jadi itu adalah satu solusi sebenarnya untuk menjadi kekuatan bagi umat Islam. Jadi sahabat-sahabat, okey, agak panjang hari ni saya bercerita, alright, tapi tak apa, parti agama Islam tapi memfitnah. Okey, kalau kita bersatu baru bergantung. Okey, kluster mahkamah di Islam akan dimartabatkan. No. Macam saya sebutkan tadi, yang mahkamah tetap mahkamah, yang salah tetap akan salah, akan dibicarakan. Okey, kita tunggu kalau sekiranya dilepaskan, baru kita boleh bercakap. Tapi selagi mana tidak dilepaskan, tanpa melalui proses-proses yang sepatutnya, maka kita tunggu dan lihat. Okey, kita tunggu dan lihat. Okey. PN saya rasa elok jadi pembangkang, cuma sekarang okey. Ya, bagus sebenarnya. Okey, sebenarnya sahabat, bagi saya lah, pandangan saya, walaupun tidak berada dalam blok pembangkang, okey, sebenarnya kalau bergabung pun semuanya sebenarnya boleh ada pembangkang sebenarnya, tidak ada masalah. Macam kita dalam satu syarikat, contoh dalam satu syarikat kita ada shareholders yang ramai. Okay, so bila kita nak buat decision, walaupun berada dalam satu company, okay, semua shareholders of the company, tetapi kalau kita nak buat satu-satu keputusan, kita kena dapatkan suara majoriti, betul tak? Majoriti, yes. Mereka akan setuju. Okey, katalah kita nak buat projek. Satu company nak buat projek. Dan projek tu dia punya modal dia katalah 10 juta. Contoh kan. So, dia kena bentang. Dia kena bentangkan dia punya perancangan dia macam mana, dia punya ROI dia macam mana, projek ni berjalan berapa lama, siapa yang terlibat, okey, macam mana nak laksanakan dia, macam mana nak memperoleh kejayaan, siapa lagi partner-partner yang dia ambil. Contoh, dia akan bincang-bincang, akan dibentangkan dalam syarikat tersebut. Okey, dalam board of our directors contohnya. So, dalam board of directors akan adalah perbincangan, okey, ada yang bangkang, ada yang tak setuju, ada yang setuju bawa dia punya hujah-hujah dia, yang tak setuju bawa hujah-hujah dia. Dan at the end of the day, bila dah perbincangan dah berjalan, okey, akhirnya maknanya dia punya CEO akan menentukan yang mana yang lebih kuat hujah-hujah dia. Yang itulah yang berjalan. So, sama juga kalau dalam kerajaan, semua parti-parti ni bergabung. So dalam parti yang bergabung itu, bila nak buat satu-satu projek, nak jalankan nak bentangkan, contohnya nak bentangkan bajet. So bajet dibentangkan sekian-sekian, maka lepas itu boleh dibincangkan, boleh didebatkan. Yang setuju, okey setuju, yang tak setuju bawa akan dia punya hujah-hujah. Kenapa? Contoh, nak buat projek katalah nak buat projek kereta terbang, contohlah, sebab dulu ada pernah dicadangkan. Okey, so kena bawa lah hujah-hujah dia. Okey, bajet dia berapa je? Okey, kalau 10 bilion contohlah tajuk nak buat secara commercialize, nak keluarkan. Okey. Jadi kena bincang lah. Walaupun dalam satu gabungan, katalah contoh satu parti kat Malaysia ni, satu parti digabungkan jadi satu. Okey. Contohnya parti Satu Malaysia. Contoh macam Najib bagi tahu. Okey, katalah kita terima idea parti Satu Malaysia. Satu Malaysia ni maknanya semua sekali. Okey, ataupun
Parti Gabungan Rakyat Malaysia. Parti Gabungan Rakyat Malaysia. Digabungkan semua parti-parti politik dalam satu parti saja. Dan mereka semua terlibat dalam parlimen. Tapi parlimen mungkin kena besar sikit sebab banyak gabungan kan. Okey. Contoh. Dan kemudian semuanya adalah dianggap sebagai parti kerajaan. Tetapi dalam parti kerajaan itu, of course takkan ada semua orang yang menyokong. Okey? Sebab dia kena menyokong berdasarkan kepada fakta. Okey, nak bentang, nak buat satu projek kena ada dia punya perancangan dia macam mana, bajetnya macam mana, kan? Dia punya daya saingnya macam mana. Okey, contohnya. Alright? So, kalau ada yang tak setuju akan membangkang. Kalau membangkang bila dia buat undian, walaupun dalam satu kerajaan dia buat undian. Okey, undian. Okey, siapa yang sokong? Siapa sokong angkat tangan, contoh angkat tangan. So, kiralah oleh kerana kita mengamalkan konsep majoriti, maka yang majoriti akan menang. Walaupun dalam satu parti gabungan yang besar. So bukan bermakna bila kita kena dalam blok yang berbeza jadi pembangkang. So kalau PN bergabung dengan PH, so saya fikir maknanya masih boleh dilakukan. Maksudnya mungkin akan berlaku selepas ini rombakan kabinet dan sebagainya. Boleh berlaku tapi yang penting dia mesti ikhlas, bukan berasaskan kepada matlamat peribadi. Bersatu demi untuk kebaikan ummah, bersatu untuk negara, bersatu untuk kebaikan rakyat. Itu sepatutnya diletakkan agenda yang utama, bukan agenda peribadi. Okay? Right. Okay. Siapa sokong penyamun? Okay. Tak ada orang yang sokong penyamun, sahabat-sahabat. Ini sentimen lah ni. Okay. Bila dia masuk, macam saya sebutkan tadi, bila dia masukkan seorang dalam ini adalah kerana tuntutan politik, sahabat-sahabat. Kena faham Alright. Kena memahami konsep berpolitik. Politik ni itulah keadaan dia. Ada kalanya kalau kita memang kuat, kita boleh memerintah sendirian tanpa perlukan orang lain. Tetapi bila kita tidak kuat, kita terpaksa bergabung. So, bila kita nak bergabung, okay, bila kita nak bergabung, kita kena cari siapa yang nak bergabung dengan kita. Okay? Alright. Okay, ini kasar ni sahabat kita ni. Ini memang tak tahulah siapa yang ajar dia, siapa yang dapat tarbiyah daripada mana. So perkataan-perkataan yang kasar tu tolonglah elakkan Alright. So supaya kita ni tidak digambarkan sebagai manusia-manusia yang tidak berakhlak Alright. Nak cakap lah, nak bincang-bincang, tak ada masalah. Tak perlulah guna kalimah-kalimah yang babi dan sebagainya kan. So kalau kita kata orang babi, kita pun samalah babi kan. Tu tak baiklah macam tu kan. Alright, okay, Kabinet terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat berani buat perubahan. Okay, bagi saya perubahan itu sebahagian memang daripada idea yang ingin diketengahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi yang lain juga memainkan peranan adalah disebabkan oleh tuntutan-tuntutan, demand-demand yang ada daripada parti-parti komponen yang bersama dengan Pakatan Harapan. Okay. So kita tak mahu dalam politik ni, memang kadang-kadang kita, macam saya sebut, kalau macam UMNO dulu tidak ada masalah sebab mereka ada majoriti. Okay, mereka ada majoriti. Tetapi kalau sekiranya kita tidak ada majoriti, okay, tidak ada siapa pun yang boleh atau menubuhkan kerajaan. So bila tak ada boleh menubuh kerajaan, macam apa nak buat? So kita terpaksa bergabung. So bila bergabung, saya nak bergabung dengan siapa? Kita ajak PN. Pakatan Harapan ajak PN untuk bergabung. Mereka tak mau bergabung. So bergabung ni cuma boleh berlaku macam orang kahwin lah. Macam orang kahwin. So kalau orang kahwin, kita nak bergira mati-matian kita usaha nak kahwin dengan dia. Dia tak nak. Nak buat macam mana? Kan? Sama jugalah. Keadaannya macam sekarang ni, politik kita pun macam orang kahwin. Okay? PH nak tubuhkan kerajaan sebab dia adalah maknanya yang paling banyak kerusi di parlimen kan. So nak kahwin dengan siapa? Yang sudi kahwin dengan PH pada masa itu adalah BN. So mau tak mau, walaupun tak suka, kena jugalah kahwin dengan dia. Nak buat macam sebab tidak ada pilihan. Nak kahwin terdesak tapi tak ada orang, ada seorang je yang boleh kahwin. Tapi banyak kecacatan juga di situ. So nak kahwin juga, kena kahwin lah. Tak kahwin tak boleh, contohnya. Jadi itu yang berlaku. Tapi PN dia tak nak. Nak buat macam mana? Alright, so gitulah ceritanya. Okay. Jadi bagi saya apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dikotakan. Beliau kata akan mengurangkan jumlah jamaah menteri. Okey, telah pun berlaku, alhamdulillah.
dan dia menggabungkan semua. Cuma yang memang saya personally pun tak berapa happy bila ada Datuk Seri Zahid Hawidi. Tapi sama juga keadaannya, soalan yang sama, apa pilihan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada? Tidak ada. Pilihannya memang mau tak mau dia kena bergabung dengan BN untuk menegakkan kerajaan. Dan menegak kerajaan ni bukan bagi saya, walaupun memanglah tidak dapat nafikan, okey, tidak dapat nafikan Datuk Seri Ibrahim memang ada sangat ambitious lah. Memang dia nak jadi Perdana Menteri ya. Kalau tak nak jadi Perdana Menteri, buat apa dia terlibat dengan politik? Sebab dengan adanya jawatan tersebut, banyak benda yang boleh dibuat. Okey, banyak boleh dibuat. Banyak perubahan-perubahan yang boleh berlaku dalam masyarakat, ekonomi pun boleh insya-Allah bertambah baik insya-Allah mana rasuah-rasuah insya-Allah akan berkurangan. Kita tak boleh kata 100% akan hilang rasuah-rasuah tu sebab kita tahu manusia ni memang begitu. Bila ada peluang dia akan cuba ambil peluang. Okey, saya nak share dengan sahabat-sahabat tentang peluang lah. Masa saya bekerja dekat UIA dulu, saya pernah dilantik sebagai pengarah Food and Services. Apa yang sempat dengan saya yang pernah belajar dekat UIA sekitar tahun 1996, saya balik daripada UK PhD 96, because antara 97 macam itulah. Saya dilantik sebagai pengarah Food and Services. Okay, so bila pengarah jadi Food and Services, di bawah saya tu macam banyak jenis perniagaan. Ada nak buat laundry, nak buka Photoshop, nak buat macam-macam lah. Semua jenis pembersihan, semua di bawah saya. Okay. So, ada seorang sahabat, kawan lah, dia datang kat saya. Dr. Nik, you boleh bagi tak dia punya tender? Share sikit lah tender sikit, yang paling rendah berapa. I nak masuk lah, I nak cuba nak berniaga dekat UIA, kata dia. Nanti kita bincang lah, kata dia. Kawan. Jadi kalau saya tidak ada pendirian yang tegas tentang rasuah dan sebagainya, saya mungkin ambil kalau saya ambil, mungkin saya dalam penjara sekarang, kena tangkap contoh. Jadi dia maknanya nak cerita sahabat-sahabat, kalau dekat UIA tu, satu mahallah ataupun satu kafe dekat dia punya asrama tu, satu hari punya collection 1,000 collection dia. So kalau katalah satu bulan 30,000 collection dia, kalau untung dia katalah 50%, 15,000. Kalau saya kata boleh tak bagi saya 10% daripada 15,000, artinya saya boleh dapat 1,500 satu mahalah satu. Kalau ada 10, tak 15,000 sebulan. Sebab yang meluluskan adalah komiti, dan saya chair the komiti. Okey, untuk meluluskan, maknanya orang nak dapat kontrak apa semua dalam UIA itu saya uruskan. Okey, contohnya. Nak ceritanya, itu baru peringkat universiti. Bayangkan peringkat negara yang berbilion projeknya. Jadi kalau ada rasuah begini, kalau ada peluang dekat sini, yang pakai kopiah ke tak pakai kopiah ke, dia akan rasa ini ada peluang. Jadi syaitan ini dia sangat pandai, sangat bijak, sahabat-sahabat. Kalau kita tengok, kalau kita orang yang tidak ada peluang, contohnya kita duduk, sebab itulah kadang-kadang tak berani juga saya nak cakap lebih-lebih pasal rasuah ni, sebab orang tak pernah bagi rasuah kat kita. Cuma dalam kes masa jadi pengarah tu adalah sekali percubaan. Okey, alhamdulillah, Allah Taala lindunglah. Tapi nak ceritanya, peluang yang ada depan mata, maksudnya dia boleh melantik. Kalau dulu kita ada pemimpin yang terdahulu, maknanya melantik secara direct nego, terus lantik, tanpa ada perlu pergi kepada tak perlu masuk tender, tak perlu nak pergi nak interview, tak perlu apa-apa, terus dapat direct nego. Dan bila direct nego ni, maknanya chances untuk terlibat dengan rasuah sangat tinggi. Sebab itulah ramai yang terlibat dengan rasuah. Okey, boleh, tapi you bagilah, pandai-pandailah atur macam mana kan. So yang tu yang kita nampak ahli politik kaya-kaya tu dapat satu term pun dah jadi jutawan besar, rumah dah boleh meningkat besar. Sebab apa? Bukan gajinya besar, tapi luar tu yang besar. Yang besar tu adalah besar, maknanya dapat kontrak itu ini banyak benda yang terlibat dengan rasuah. Jadi sebab itulah saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau beliau betul-betul serius untuk membawa agenda untuk menentang rasuah habis-habisan, saya yakin dia akan makna berkurangan. Saya nak kata 100% hilang tu tidak mungkin, kerana rasuah ni kadang-kadang dia sukar untuk di-trace lah. Bukan senang, bukan mudah untuk kita check orang dapat rasuah. Kadang-kadang dia menggunakan proxy, kita tak tahu dan bukan kita takkanlah kerajaan akan check setiap projek-projek yang tu nak pergi nak check background. Mungkin tidak sampai ke situ. Tapi saya yakin dengan prinsip yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka rasuah
khususnya di kalangan apa nama ni, di kalangan pemimpin negara akan berkurangan insya-Allah, sebab bila pemimpin dia apa namanya serius untuk menentang rasuah, maka orang-orang bawah ni akan sangat berhati-hati untuk terlibat, dan mereka berhati, dan mereka seboleh-bolehnya tidak akan terlibat dengan rasuah. Dan itu satu kejayaan. Okey, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengatakan bahawa saiz kabinet akan dikecilkan. Yes, dia telah melakukannya. Dan ini satu kejayaan yang awal yang betul-betul tengok memang serius Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat. Cuma dalam pelantikan siapa tu dia ada isu sikit kat situ, sebab dia tidak ada pilihan. Datuk Seri Zahid Hamidi kalau boleh memang Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak, sebab dia terlibat dengan masih lagi dalam perbicaraan, tapi apa pilihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim masih dia tidak boleh buat apa-apa. Kalau tak buat, akhirnya kerajaan tidak boleh ditubuhkan. Okey, jadi tidak ada pilihan. Right? Gaji pun tak ambil, Menteri Keuangan ambil tak? Okey, bagi saya kalau wallahualam kita tak tahu, tapi kalau sekiranya dah tak ambil, itu pun patutnya kita menghargailah usaha, walaupun tidaklah maknanya besar sangat. Okey, tidak sampai juta-juta. Tapi setahun mungkin lebih pada 1 juta, 2 juta lah. Kalau katakanlah 100,000 gaji PM, contoh saya tak tahu baru kalau setahun baru 1.2 juta. Tak banyak lah kalau dalam sebuah negara penyematan. Tapi kalau 1.2 juta itu kalau dibagikan kepada rakyat, contoh bantuan, dia dah boleh maknanya boleh memberikan mungkin kepada 1,000 orang. Contoh kalau bagi RM100 seorang, mungkin 1,000 orang, 1,000 orang RM100, saya pun tak kerti lah. Matematik ni lemah sikit. So katalah kalau 1.2 juta tu boleh berikan RM100, okey, ataupun RM1,000 kepada 1,000 orang. Itu satu perkara yang sangat bagus. Itu pun sangat bagus. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim satu permulaan yang sangat bagus. Alhamdulillah, dari sudut pemilihan kabinet pun, walaupun kita expect ramai yang tak sepatut dilantik, ada juga yang contohnya Tengku Zafrul yang dah kalah dekat dengan Dr. Zul, kemudian dilantik pula jadi senator, kemudian jadi menteri balik kan. Jadi itu kita tak boleh nak buat apa, sebab itu adalah permintaan, bagi saya ia adalah permintaan daripada parti, daripada gabungan Barisan Nasional. So apa saja yang dicadangkan oleh mereka, mau tidak mau Datuk Seri Anwar Ibrahim kena terima, sebab kalau tak terima, dia kata kami tarik diri, tak akan menyokong. Bila tak akan menyokong, maka akan jatuh kerajaan, tak boleh ditegakkan kerajaan. Bila tak boleh tegakkan kerajaan, maka akan jadi masalah. Siapa dia? Masalahnya kita juga, rakyat yang akan jadi masalah. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi kita tidak sokong penyamun, sahabat-sahabat. Memang lagu itu lagu yang memang sangat famous lah, sangat orang kata viral lah masa pilihan raya itu kan. Saya pun suka lagu tu. Hoi 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 kan. Tapi itu fakta, sebab ramai, bukan semua tapi ramai di kalangan mereka yang terlibat dengan rasuah. Sebab itulah macam ramai juga di kalangan mereka yang tidak dinaikkan sebagai menteri. Contohnya Bung Mokhtar terlibat dengan rasuah, masih lagi pembicaraan, jadi tidak dilantik. Okey, Syed Saddiq juga terlibat dengan pembicaraan, juga tidak dinaikkan. Lim Guang Eng pun juga tidak dinaikkan. Okey, contohnya. Okey, jadi kenapa mereka tidak dilantik? Kerana mereka terlibat dengan rasuah. Mereka ini terlibat dengan dalam pembicaraan. Tetapi kenapa Zahid Hamidi tidak ada pilihan? Kalau yang lain ada pilihan lagi, tak lantik pun tidak ada masalah. Okey, tetapi Zahid Hamidi tidak ada pilihan. Bukan Zahid Hamidi ni bersih, tak. Zahid Hamidi masih lagi terpaksa dan mesti berhadapan dengan kes. Okey, dan saya tidak fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan masuk campur dalam kes-kes yang melibatkan perbicaraan. Kalau masuk, maka akan terjejaslah keyakinan rakyat kepada dia, dan hatta daripada kita yang menyokong Pakatan Harapan pun akan mula luntur kepercayaan dan keyakinan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti telah masuk campur ataupun campur tangan dalam urusan-urusan perbicaraan, contohnya mengarahkan supaya kes itu ditarik oleh peguam negara, contohnya. Maka lepas macam itu je, maka itu akan menyebabkan, maknanya orang kata dignity ataupun maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sangat-sangat tercemar, bukan saja dalam negara tapi luar negara. Okey, dan saya tak fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengambil risiko tersebut. Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih rela mana dijatuhkan dan tidak lagi jadi Perdana Menteri, kerana bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah man of principle. Mereka seorang yang sangat kuat berpegang kepada
kepada prinsip-prinsip yang nak dibawa ke dalam negara. Okey. Alright, sahabat-sahabat, dah 8:09 tadi 8 okey 7:30 8:30 dekat 2 jam dah kita bersama. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi bersama. Alright, alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan apa yang kita bincang ini ada sedikit sebanyak kebaikan lah. Walaupun saya ni bukan orang politik, saya ahli amanah lah, alhamdulillah. Tapi bukan ahli bukan AJK, bukan apa, ahli biasa-biasa sahaja. So saya cuma ada rasa bertanggungjawab lah untuk bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan, bersama-sama memperjuangkan kebenaran, menolak semua bentuk kebobrokan yang berlaku dalam masyarakat, rasuah, kita tolak habis-habisan. Tapi dalam kes Zahid Hamidi ni dia special case lah, kita kata dia dipanggil sebagai satu exception lah, satu bentuk pengecualian yang memang kita tidak mahu, tapi kita tidak ada pilihan kecuali untuk melakukan hal demikian. Okey. Okey, jap yang yang spam ni kita block lah dia. Tidak bermanfaat pun dia ada kat sini. Okey, kita block Zombaha. Minta maaf Zombaha, saya block lah sebab dia merosakkan kita punya ni kan. Ada lagi nak kena block sini. Cinta Piau. Okey, kita block juga. Okey. Okey, supaya dia tidak mengacau. Kita nak sembang-sembang, kita nak cari kebaikan. Okey. Okey, sama juga Faziha. Minta maaf kita kena block. Okey. Ni proses pemblokan. Siapa nak bincang, nak cerita elok-elok boleh. Tapi kalau nak mari kacau-kacau tak payah. Okey. Okey, nak debat atau kritik tiap. Okey, Taib yang berakal betul. Blok lah. Mengacau apa kan. Orang Islam pandai tak koyak pun. Tapi dia mengganggu fikiran. Kita payah nak bincang. Kalau nak bawa hujah-hujah, bawa. Okey, tanya soalan. Okey, fine. Nak bagi pandangan. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Saya macam saya sebut, betul, saya tidak bias. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu benda yang salah, saya antara orang yang pertama bangun. Bangun untuk menentang. Okey, bangun untuk menentang. Kalau contoh dia lepaskan Zahid Hamidi tanpa sebab, tanpa melalui proses yang betul, saya akan bangun dan akan menentang dia. Okey. Jadi kita bukan ta'assub macam setengah orang tu. Ta'assub, bila pemimpin kata tu macamlah, ibarat dia macam apa dia? Ibarat macam kitab suci Al-Quran lah. Contohnya macam tu. Okey? Tapi kita tidak. Okey, tuan boleh cerita sikit Menteri Agama. Ini pun satu soalan. Macam ni lah yang saya nak kan. Inilah saya nak. Okey. Saya personally kenal, alhamdulillah, Dr. Naim ni, yang Ma'arif lah. Kita sama-sama sebenarnya berada dekat UAE. Beliau pernah bermula sebagai pensyarah dekat ICOL, dekat Ahmad Ibrahim College of Laws. Dan alhamdulillah lepas tu beliau mula terlibat dengan mahkamah, menjadi hakim di mahkamah. Dia bermula dekat Selangor, kemudian akhirnya dia naik pangkat sehinggalah menjadi ketua hakim syar'i, kalau tak silap saya jawatan terakhir beliau. Ada pengarah Jabatan Kehakiman Malaysia, JKSM, pengarah JKSM, dan akhirnya beliau dilantik sebagai Menteri Agama. Dan kalau cerita tentang peribadi dia, masya-Allah, bukan nak angkatlah, dia pun tak ada kat sini tapi saya kenal personally seorang yang sangat tawaduk, seorang yang sangat merendah diri, dan kita selalu dengar beliau bercakap dekat IKIM tentang masalah kekeluargaan dan sebagainya. Dan seorang yang sangat hebatlah ilmu dari sudut perundangan Islam, khususnya dari kekeluargaan Islam dan sebagainya. Dia seorang yang hebat, seorang yang sangat berilmu dan sangat tawaduk. Dan saya yakin yang Ma'arif Dr. Naim boleh menjalankan tugas dengan baik, dan berdasarkan kepada pengalaman beliau dalam mentadbir JKSM dan sebagainya. Dan saya yakin dia boleh mengendalikan Kementerian Agama ni sebagai Menteri Agama dengan baiklah, insya-Allah. Itu yang kita harapkan, insya-Allah, sebab dengan ilmu yang ada, dengan pengalaman yang ada, dan saya pernah bersama beliau juga dalam
dulu kita pernah dilantik semasa PH pemerintah. Saya pernah dilantik sebagai AJK dalam AJK teknikal lah, undang-undang syariah dan sivil, dan beliau sebagai pengarah JKSM juga sebagai salah seorang daripada member, dan kami pernah duduk bersama berbincang berkaitan dengan isu-isu berkaitan agama, berkaitan dengan contoh undang-undang untuk meletakkan undang-undang murtad contohnya, itu pernah kita bincang dan beliau ada bersamalah. Dan pernah, jadi saya personally kenal beliau, dan beliau sangat seorang yang sangat bagus, sangat berakhlak, yang sangat tawaduk, tidak meninggi diri dan sebagainya. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk Yang Amat Arif, Datuk Dr. Naim, insya-Allah, sebagai Menteri Agama yang baru. Okey, isu Dong Zong. Isu Dong Zong ni sebenarnya sahabat-sahabat, kalau saya baca beberapa maklumat yang saya terima, sebenarnya bukan semasa PH pemerintah saja. Sebenarnya semasa zaman terdahulu pun sebenarnya BN pernah menyokong Dong Zong. Kemudian saya dapati juga PAS juga tidak menentang isu Dong Zong. Cuma bila sekarang dibangkitkan kembali semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tampuk pemerintahan negara, maka ini ditimbulkan balik. Sebenarnya isu Dong Zong ni bukanlah isu yang bagi saya ginilah mudahlah. Bila macam saya sebutkan di awal tadi, kita orang Melayu akan mengangkat agenda-agenda Melayu, betul? Dan orang Cina akan mengangkat isu-isu orang Melayu. Okey, kemudian orang Cina akan mengangkat isu-isu orang Cina, dan orang India akan mengangkat isu-isu orang India. Okey, baik sekarang ni kalau tuntutan itu tidak bercanggah dengan perlembagaan. Contohnya, tidak bercanggah dengan perlembagaan, tidak menjejaskan hak-hak keistimewaan orang Melayu, tidak menjejaskan kedudukan raja-raja Melayu, maka bagi saya kalau ia yang boleh memberi manfaat, dan sebab manfaat, bila kita cerita tentang manfaat, kebaikan ini kita tidak boleh hanya melihat dari sudut kita orang Melayu. Kita kena lihat daripada secara keseluruhan. Adakah dia adil dari sudut hukum syarak? Hukum syarak juga perlu dijadikan pertimbangan. Adakah adil? Contohnya, adakah memang ada kebimbangan mana bila kita contohnya ada UEC diberi pengiktirafan, maka contohnya perpaduan negara akan menjadi semakin sukar untuk dicapai, sebab ialah orang Cina akan pergi sekolah Cina, dan sekarang ni kita tak dapat nafikan sekolah Cina memang ada. Dan usaha-usaha untuk penyatuan, untuk menjadikan satu sekolah, maknanya satu sekolah yang mana dalam satu bumbung semua Cina, Melayu, India berada satu sekolah, dan kita tak nak sekolah vernacular ni, mana tak nak sekolah-sekolah yang berasaskan race ni, Cina, sekolah Cina, Melayu, sekolah Melayu, India, sekolah India, kita kalau tak nak. Okey, tapi ia tetap wujud dan dia tidak boleh dihapuskan, sebab itu kehendak dan keinginan mereka yang ada dalam negara. Kecuali lah ini boleh kita elakkan bila semua orang Islam bersatu, dan Islam itu menjadi agama, Islam itu mana memerintah, orang Islam Melayu memerintah dan menjadi majoriti, maka pada masa itu boleh diletakkan, boleh dijadikan satu bentuk undang-undang. Okey, undang-undang mengatakan bahawa semua sekolah wajib disatukan. Tidak ada demi perpaduan rakyat negara Malaysia. Contoh, maka walaupun orang DAP tak sokong, gerakan tak sokong, contohnya MCA tak sokong, tapi mereka adalah suara minoriti dalam parlimen. So bila kerajaan memberikan cadangan bahawa sekolah-sekolah yang ada sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina ke India ke contohnya, okey, tidak lagi boleh dilaksanakan bermula daripada 5 tahun daripada sekarang, maknanya tidak ada akan sekolah baru akan dibina. Okey, yang ada ini lepas 5 tahun mereka akan diintegratekan, masukkan dalam sekolah, satu sekolah integrasi. Integrasi mana antara kaum, sekolah integrasi antara kaum, semua masuk kat situ. Bolehlah buat kalau ada kesatuan. Tapi kalau selagi mana tidak ada kesatuan, mereka akan terus menuntut. Okey, bila mereka menuntut, okey, mau tidak mau, kadang-kala bila dalam keadaan yang tidak teguh seperti sekarang ini, okey, maka ada kemungkinan, okey, UAC ni akan diluluskan. Saya tidak nampak ia adalah satu perkara yang mustahil. Dan bagi saya itu adalah selagi mana tuntutan itu tidak menjejaskan, macam saya sebut yang asas saya, tidak menjejaskan agama Islam, tidak menjejaskan hak-hak orang Melayu, contohnya tidak menjejaskan kedudukan raja-raja Melayu, maka kalau tidak bertentangan dengan perlembagaan, kalau itu tidak melanggar, maka bagi saya berikanlah hak mereka. Bagi saya simple je. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan undang-undang, tidak bercanggah dengan undang Islam, undang-undang negara, maka kenapa kita nak halang?
Kalau itu boleh memberikan manfaat pada mereka. Sebab kita dalam isu sekarang ni, kita tidak ada kuasa. Itu masalah dia. Kita terpaksa bergantung pada mereka, dan bila mereka tuntut sesuatu, maka mau tidak mau kadang-kadang kita terpaksa mengikut. Sebab kita lemah. Sebab itulah untuk kuat, sahabat-sahabat, kita kena bersatu. Tak boleh berpecah. Okey, barulah kita kuat, barulah orang tak boleh tuntut berbagai-bagai. Itu kaedah dia. Tapi tak nak pula, keras hati juga, degil juga, tak nak bersatu kan. Dah macam mana? So nak marah dekat China, nak marah dekat Donzong dan sebagainya. So bagi saya itu adalah satu isu yang sebenarnya boleh diselesaikan, tetapi dengan melalui kaedah kesatuan ummah. Okey? Dan kesatuan ummah ni tidak ada agenda peribadi, tak boleh. Kalau agenda kesatuan lah untuk dapat pangkat, untuk dapat kedudukan, maka tak boleh lah, tak akan sampai lah matlamat tersebut. Wallahu a'lam. Okey, apakah dasar perjuangan? Alright. Perjuangan, apakah masih adalah masih relevan? Please explain. Okey, bagi saya PKR ni adalah satu parti yang dia ada kepelbagaian, maknanya ideologi. Maksudnya dia bukan hanya stick, bagi saya dia membawa keadilan kepada semua rakyat. Walaupun kita nampak macam bila sebut keadilan untuk semua, kita macam orang Melayu macam mana? Tak. Dia memang kalau kata dengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, okey, prinsipnya adalah keadilan untuk semua tanpa mengira agama dan bangsa. Tapi bukan menyamakan agama itu sama. Hak yang diberikan oleh perlembagaan diberikan hak yang sama rata tanpa mengira agama. Orang yang miskin, tak kiralah dia Melayu ke Cina, perlu diberikan bantuan. Contohnya hak-hak untuk beragama diberikan kebebasan. Okey, tapi masih lagi menjunjung perlembagaan negara. Okey? So reformasi ni bagi saya adalah untuk kita buat transformasi, macam reform, melakukan perubahan di dalam pentadbiran negara. Asasnya sekali antaranya rasuah, elakkan pembaziran, elakkan ketirisan yang berlaku dalam perlembagaan negara. Bagi saya itu satu perjuangan yang boleh diterima pakai dan tidak bercanggah dengan hukum syarak pun. Dia yang tak bolehnya adalah kita memperjuangkan sesuatu yang bercanggah dengan hukum syarak. Artinya contoh, dalam hukum syarak menentukan bahawa Islam mesti diutamakan. Hifzuddin itu adalah utama. Tiba-tiba ada dasar mengatakan semua agama adalah sama kedudukan dia. Contohnya, maka itu bercanggah. So bila bercanggah, maka kita tentanglah. Saya bukan ahli politik, saya bukan ahli PKR, tapi apa yang saya dapat faham daripada sedikit pembacaan dan juga sedikit apa yang selalu diwar-warkan, selalu disebutkan dalam ceramah-ceramah Datuk Anwar Ibrahim, itu yang saya nampak. Beliau mahukan keadilan itu diberikan kepada semua rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Maka bagi saya tidak ada sebab itu saya sebutkan tadi, kalau dia bercanggah dengan perlembagaan ataupun pengadilan negara, maka perlu ditolaklah. Mudah je. Kita lihat perlembagaan. Kalau perlembagaan kata tidak boleh, tak boleh lah. Simple je. Alright. Adakah reformasi pembaharuan bergabung dengan sahabat kena faham dari sudut politik, saya sangat yakin bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bergabung dengan orang yang pengamal rasuah. Pengamal rasuah ni pun macam saya sebutkan tadi, masih lagi belum diputuskan oleh mahkamah. Kalau betul dia disahkan mahkamah, maka dia kena letak jawatan lah. Maka terkeluarlah dia daripada kabinet. Tapi sekarang ni, macam saya sebutkan tadi, dia tidak ada pilihan. Macam saya sebutkan tadi juga di awal, kalau sekiranya PN bergabung dengan BN, sama juga kedudukan dia. Mau tak mau, kena ambil. Bahkan ada percubaan pun. Jadi sahabat yang bercakap ni, maknanya mungkin daripada saya tak tahu saudara hijack ni dia pro mana, dia mengundi siapa, tapi kalau nak katakan, kalau sekarang ni, kalau sahabat ni seorang penyokong PN, so situasi yang sama akan berlaku juga. Kalau sekiranya PN bergabung dengan BN untuk sebab BN ni adalah kingmaker. Tidak ada mana-mana gabungan yang boleh membentuk kerajaan tanpa mereka. Sama ada PH ataupun BN. Mau tak sama ada BN atau PN.
So PN pun kalau dia nak kepada BN, dia terpaksa ikut apa kehendak daripada BN. BN nak Zahid Hamidi jadi TPM, wajib ambil. Dia kata kalau tak ambil kami tak terima, tak bergabung. So ini yang berlaku. So sekarang ni kita bila bergabung bukan bermaksudnya kita tunduk dengan kehendak ataupun kita menyokong rasuah, tak. Itu adalah strategi politik untuk kita dapatkan kuasa untuk membina satu bentuk kerajaan. Kalau tidak boleh dibentuk kerajaan. So ini yang berlaku, bukan menyokong. Sahabat-sahabat kena faham, kena tengok perbezaan dia. Alright. Okey sahabat-sahabat, saya rasa cukuplah, dah lebih kurang 2 jam kita bersama, dan mudah-mudahan adalah sikit sebanyak kebaikan daripada apa yang yang saya kongsikan sini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Yang baik adalah daripada Allah SWT, yang tak baik, yang salah itu yang tak baik itu adalah kelemahan. Saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sahabat kerana bersama. InsyaAllah. Alright. Mudah-mudahan kembalilah kita kepada ketetapan Allah SWT. Segala-galanya adalah ketetapan Allah. Zahid Hamidi berada di situ, siapa yang tentukan adalah Allah. Kita balik kepada asas dia. Kita balik kepada asas dia. Jadi semua apa yang berlaku dalam dunia adalah ketetapan Allah SWT, maka kita terima dan redha, dan kita lihat dan perhatikan. Kalau ada berlaku apa kecacatan, kekurangan yang salah, bercanggah, kita bangun sama-sama menentang. Saya pun sama begitu sahabat-sahabat. Saya bukan jenis orang yang ikut membetultuli, ta'assub, salah betul pun ikut betul, tak. Kita akan sokong bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kabinet yang ada melakukan kebaikan untuk rakyat. Kalau mereka, mana-mana menteri, mana-mana hatta Perdana Menteri pun, kalau buat silap, buat tak betul, kita pakat bangun, kita akan sama-sama menentang, insyaAllah. Itu hakikat dia. Sebab kita menyokong bukan batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi prinsip-prinsip yang nak dibawa. Yang dibawa dalam kerajaan. Kalau salah, kita sama-sama bangun menentang, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri secara umumnya, selagi mana mereka tidak melakukan apa-apa yang bercanggah dengan hukum syarak, maka kita sokong, kerana itulah tuntutan dalam agama. As-sam'u wa ta'atu haqqun 'alal mar'il muslim fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a 'alaihi wa la ta'ah. Nabi kata apa? Mendengar dan taat itu adalah satu kewajipan bagi orang mukmin. Ma lam yu'mar bi ma'siyah, selagi mana pemimpin-pemimpin itu tidak menyuruh kita melakukan kemaksiatan. Kalau mereka menyuruh kamu melakukan kemaksiatan, fala sam'a alaihi wala ta'ah, maka jangan kamu taat dan jangan kamu dengar kepada mereka. Setakat ini kita masih belum melihat apa-apa kecacatan, apa-apa perkara yang bertentangan dengan hukum syarak berlaku dalam kerajaan. Kalau ada, maka haram kita menyokong mereka, dan kita wajib bangun dan juga berusaha untuk menjatuhkan mereka dalam PRU ke-16 nanti. Tapi saya yakin insyaAllah pimpinan yang ada sekarang, yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, insyaAllah akan menjadi kerajaan yang lebih baik, yang walaupun tidak sempurna, saya yakin kerajaan yang ada lebih baik daripada kerajaan yang terdahulu, insyaAllah. Itulah kita doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa kita. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak, dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama sepanjang live kita pada pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.